الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسير ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa, pensyarah kanan UiTM Macang Kelantan, yang menjadi jemputan khas untuk daurah salat anjuran Gemanur Iman. Yang dihormati lagi saya kasihi Puan Pengerusi Bonda Rosniati Mansur, Saf Kepimpinan AJK Gemanur Iman. Seterusnya, para jemaah yang istiqamah hadir di halaqah ilmu JNI, mudah-mudahan semuanya sentiasa dipayungi rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Bagi memohon keberkatan program istimewa kita malam ini, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk membuka majlis dengan bacaan umul kitab. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, setelah berakhirnya daurah salat sesi pertama dan kedua minggu lalu, malam ini saya diberi amanah sebagai moderator malam penutup daurah salat sesi ketiga. Sedikit pengenalan tentang latar belakang pendidikan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi, khususnya kepada jemaah yang baru pertama kali hadir untuk sesi daurah malam ini. Beliau merupakan penerima ijazah kepujian sarjana muda syariah dan undang-undang dari Universiti Al-Azhar Mesir pada tahun 2007, master dalam sarjana sastra dari Universiti Malaysia Kelantan tahun 2014 dan mendapat gelaran Doktor Falsafah selepas menamatkan PhD di Universiti Sultan Zainal Abidin pada tahun 2019. Beliau juga merupakan asatizah tetap pengajian tasawuf di Gemanur Iman pada kuliah maghrib pada setiap hari Ahad minggu pertama dan kedua. Sebelum Al-Fadhil Ustaz meneruskan perjalanan akhir daurah salat malam ini, saya memberi laluan kepada Bonda Siti Maimudah yang akan menyiarkan tayangan montaj untuk sama-sama kita hayati peringatan salat pada diri. Dipersilakan Bonda. Benda tak ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Moda, suara tak keluar lah. Tak ada suara. Tak ada suara. Tadi you cuba. Tadi dah cuba dah. Oh, maaf tak ada suara pula. Okay, tak apa benda, cuba dulu. Sekejap Hai.
Betul daurah. Benda boleh ke tak? Ina cuba share kan? Cuba. Pening dah dia. Astaghfirullahalazim. Maaf sharing dari Brunei agak jauh. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحاصل مقاصدنا. Tuan-tuan, tutup aurat dalam solat itu menggambarkan kita kena tutup aurat dalam luar solat. Syarat tutup aurat itu ialah menegah daripada warna kulit. Maksudnya tutup aurat ini mesti jangan nampak warna kulit, bukan bentuk. Sambungan perbincangan berkaitan dengan solat sebagai orang haji daripada ibadat yang teragung dan ibadat yang terbesar dalam kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang di malam waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Alhamdulillah. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa untuk menyambung kupasan akhir daurah solat kemenuhiman sesi yang ketiga. Tafadhal masyhura ya Ustaz. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر اللهم تمن بخير رحمة الرحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعينوا بالصبر والصلاة dan mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala melalui jalan sabar dan juga jalan salat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekian, Alhamdulillah kita panjat syukur pada Allah Ta'ala, masih lagi Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita untuk meneruskan agenda ibadat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sebaik-baik sebesar-besar ibadat adalah melalui ibadat solat. Dan setiap kali bila mana kita buat ibadat solat ini, dia kena ada suatu peningkatan
atau tambah baik. Bukan sekadar kita solat dengan cara kita dan kita ikut je sebagaimana yang kita dah solat sebagaimana biasa. Bukanlah ditambah baik tersebut kita menambah sesuatu yang tidak disuruh oleh syarak, tetapi kita tambah baik adalah kerana mengikut jalanan yang diajar oleh agama. Sebab itulah bila mana kita solat, jangan kita merasakan kita solat untuk melepaskan tanggungjawab kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Ta'ala, melainkan untuk beribadat kepada aku. Jadi bila mana kita ni Allah Ta'ala cipta untuk beribadat, salah satu ibadat adalah solat, maka bila mana kita dah solat, kita kata okey, alhamdulillah, habis dah tanggungjawab. Tunggu tanggungjawab untuk solat yang seterusnya. Rupa-rupanya Allah SWT ni disuruh kita solat atau disuruh kita sembahyang ada di tujuan-tujuan tersendiri. Kan? Selain daripada memang kita ini adalah orang makhluk yang bergelar sebagai hamba yang mesti mendengar perintah, taat perintah kepada ketuanya, iaitu Allah Ta'ala sebagai pencipta. Dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW disuruh dijelaskan kepada kita kenapa kita kena solat. Dan kadang-kadang ada persoalan itu timbul di kalangan setengah orang. Tapi ada juga di kalangan orang tu dia tak terfikir pun kenapa kita kena solat. Yang tahu dia kena sembahyang, tapi dia tak tahu tujuan apa dia. Sebagaimana anak kita, dia tak tahu sebab apa dia kena masuk sekolah rendah, kan? Sebab apa dia kena pergi tuition, kan? Mak ayah je daftar, mak ayah je hantar. Yang dia tahu, dia bangun pagi, dia nak makan, lepas tu dia nak main dengan permainan-permainan dia. Tapi sebab apa dia kena pergi sekolah? Sebab dia tak tahu apa yang dia kena buat, apa yang akan berlaku di hujungnya nanti. Maka disebabkan kita tak tahu apa yang akan berlaku di hujungnya nanti, perjalanan kehidupan kita, maka kita ini solat. Sebab kita disuruh itu je. Sebagaimana anak disuruh untuk pergi sekolah, pergi je sekolah. Kan? Sebab apa? Sebab kena dapat ilmu. Maka kita pun kena solat. Sebab apa? Sebab engkau hamba Allah, maka kau kena solat lah. Tapi rupanya dalam Quran banyak lagi Allah Ta'ala sebut. Kan? Jadi bila mana timbul persoalan tersebut, kita cuba jawab sebagaimana agama jawab. Ataupun orang tanya, maka jawablah sebagaimana agama telah memberi jawapan. Pertama, kita kena solat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini suruh kita solat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu jelas, satu. Yang kedua, bila mana kita solat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala rakamkan dalam Quran, wa aqimis salata li dzikri. Maka solatlah kamu supaya kamu mengingati aku. Kita kena sembahyang sebab kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang tanya, selain daripada sembahyang kan kita ingat Allah Ta'ala? Jawapannya tak, senang je. Sebab kita memang tahu, sepanjang daripada 24 jam, kalau kita nak kata 1 jam secara solid yang kita betul-betul ingat Allah Ta'ala, rasa kita pun tak berani nak kata macam tu kan. Bermaksud, dalam 24 jam tersebut, banyak benda yang kita ingat berkaitan dengan hal-hal keduniaan. Termasuk dengan hal diri kita, itu termasuk dalam hal keduniaan. Kan? Tetapi macam mana kita mengingati Allah Ta'ala, sama ada dengan namanya zikir, ataupun hati kita sentiasa terdetik ingat kepada Allah SWT, maka itu dikatakan tempoh yang agak sempit. Kan? Sebab kita banyak dengan urusan dunia kita. Kerana Allah Ta'ala sebagai pencipta kita, dia tahu memang perangai kita macam tu, maka dia pun suruh kita solat. Maka bila mana kita solat, maka di situlah kita bermunajat, kita mengingati pencipta, kita mengingati sang kekasih, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua. Yang ketiga, kenapa kita solat? Kerana manusia ini dia ditimpa dengan 1001 masalah dan ditimpa dengan pelbagai ujian. Bila mana kita ditimpa dengan pelbagai ujian ataupun masalah, maka kita diajar untuk apa? Untuk meminta pertolongan. Maka ayat yang saya baca di awal-awal tadi, wasta'inu bis-sabri was-salah, maka mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala melalui jalanan sabar dan jalanan salat. Rupanya dengan kita salat, Allah Ta'ala akan selesaikan masalah kita. Dan kalau macam tu tak payah usaha lah. Usaha tetap usaha. Tetapi kunci kepada penyelesaian masalah duduk pada salat. Kan? Siapa yang kata? Allah kata. Jangan guna akal. Kadang-kadang ada akal kita tak sampai. Bila mana Al-Quran kata macam tu, terima dahulu. Barulah sampai satu ketika Allah Ta'ala buka, barulah kita kata akal kita boleh menerima. Kalau akal kita tak boleh terima dahulu. Dan cakap dulu pada hati kita, cakap dulu pada akal kita, ya betul. Sebab apa? Jangan kita menafikan apa yang Allah Ta'ala kata. Disebabkan kita ini banyak dengan masalah, ataupun banyak perkara yang mana Allah Ta'ala uji, maka benda tersebut perlu diselesaikan. Maka mohonlah pertolongan dengan Allah Ta'ala melalui ibadat salat. 3. Dan yang keempat, kenapa kita kena salat? Solat ini sebenarnya
salah satu daripada ruang untuk kita mencapai hajat kita. Tadi nak selesaikan masalah. Dalam hidup kita ada hajat-hajat yang kita inginkan. Pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, Nabi ini dijemput oleh sahabat, makan di rumah sahabat. Bila makan di rumah sahabat, maka selesai daripada makan semua, Nabi ajak sahabat tadi, tuan rumah tu, mari kita solat. Di sini ulama mengatakan solat 2 rakaat tersebut menjadi sandaran kepada solat sunat hajat, supaya hajat kepada tuan rumah tersebut dikabulkan oleh Allah SWT. Sebagaimana sahabat yang pernah datang kepada Rasulullah, dia cerita dia ada hajat, dia ada benda-benda yang diinginkan, Nabi kata ambil wuduk dan pergi sembahyang 2 rakaat. Maka kita solat kenapa? Yang tadi kerana kita nak menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Sekarang kita menyelesaikan kita dengan solat. Solat itu adalah satu medium ataupun platform untuk Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan hajat kita. Jadi itu antara 3-4 perkara. Kalau timbul persoalan, kenapa aku kena solat? Itu jawapan dia. Bukan saya yang beri jawapan, tapi Allah bagi jawapan. Sebagai Tuan, sebagai pencipta yang menyuruh kita solat. Dan juga Nabi SAW memberi jawapan sebagai pengajar ataupun sebagai perantaraan yang menyampaikan solat kepada kita. Jadi kenapa kita kena solat? Orang tanya, dan kalau tertanya soalan tersebut, maka itulah jawapan-jawapan yang memberi ketenangan dalam hati kita. Kenapa aku melakukan ibadat yang terbesar dalam kehidupan ini. Baik, banyak lagi. Cukup sekadar mukadimah awal itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, insya-Allah saya pun pernah sebut di awal-awal perbincangan, kalau solat ni tuan-tuan, kita belajarlah tempoh banyak mana pun, dia tak akan habis. Sebab dia terlalu banyak perbahasan di sisi para ulama. Dia nak habis pun dalam tempoh masa yang lama. Maka pada masa tersebut, makin kita belajar, makin kita akan nampak ilmu-ilmu yang Allah SWT suruh kita cari. Jadi insya-Allah di sini kita nak sambung balik perbincangan yang minggu lepas. Harap-harap insya-Allah kita berselesaikan mengikut daripada rancangan kita insya-Allah. Boleh nampak tak slide saya? Alhamdulillah clear Ustaz. Okey, saya sambung kat sini. Kita habis dulu, kita dah berhenti sampai sujud sampai sujud. Tapi saya nak undur sikit berkaitan dengan sujud. Baik, disebabkan kita dah di hujung-hujung. Bukan di hujung lah, di akhir lah kalau kita kata kan. Maka kita kena ceritalah antara benda-benda yang saya pernah sebut di awal-awal berkaitan dengan rahsia-rahsia. Kita buat satu benda, dia ada rahsia. Rahsia tersebut merupakan satu perkara yang kalau kita tahu rahsia, kita rasa kita puas hati. Rahsia tu kita yang pegang. Tapi bila mana rahsia tersebut yang dulu kita tak tahu, tiba-tiba orang kata, saya nak bagi tahu rahsia ni. Bila mana orang bagi tahu rahsia tersebut kepada kita, bermaksud orang tu percaya pada kita. Nampak tak? Bila mana orang tu percaya kepada kita, kita merasakan bahawa kita ni antara orang yang dipercayai. Dan kita ni tempat untuk orang meluahkan rahsia-rahsia, benda yang dia tak bagi tahu pada orang lain. Dan itu secara asasnya. Maka bila mana Allah SWT membuka rahsia-rahsia yang dalam solat tersebut, maka kita merasakan satu ketenangan. Subhanallah. Bila mana Allah Ta'ala buka satu perkara yang menjadi rahsia, maka kita merasakan keseronokan. Maka rahsia di sebalik solat tersebut Allah Ta'ala buka satu persatu. Dia banyak Walaupun kita dah semayang minta maaf tersebut 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kita dah solat, ada banyak lagi mungkin rahsia yang Allah Ta'ala tak buka pada kita. Tapi Allah Ta'ala buka sedikit demi sedikit. Maka bila mana Allah Ta'ala buka rahsia-rahsia tersebut, Masya Allah, itulah kenikmatan kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kenapa kita kena sujud? Kita nak undur sikit kat sini. Kenapa kita kena sujud? Kerana sujud tersebut merupakan rahsianya, dia merupakan salah satu daripada ibadat yang paling mulia sekali daripada kedudukan solat, kata pendapat ulama. Kenapa? Di sini ada khilaf di sisi para ulama. Satu hadis yang mana Nabi SAW ditanya pada seorang sahabat, ya Rasulullah, di manakah kedudukan paling afdal sekali ketika mana dalam solat? Maka Nabi sebut dengan lafaz al-kunut. Kunut, yang kita faham kunut ni kunut subuh lah kan. Berdiri daripada sujud, daripada rukuk rakaat yang kedua, lepas tu kita angkat tangan masa yang tidak tu, Allahumma hadini fi man hadait dan sebagainya. Itu kunut. Di sini ulama mengatakan al-kunut itu bukan dimasukkan dengan bacaan kunut, tapi kunut itu adalah qiyam, itu berdiri. Maka kata ulama, dalam sembahyang tempat yang paling afdal sekali adalah berdiri. Sebab itulah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, kenapa Nabi salat sampai bengkak kakinya, kerana tempoh berdirinya yang lama.
Jadi ketika mana kita berdiri, ketika itu menggambarkan satu kedudukan yang mulia. Sebab itu dalam solat, kalau boleh dipanjangkan saat berdiri, maka dipanjangkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu sendiri. Khusus kalau kita sembahyang sendirilah. Kalau kita sembahyang secara berjemaah, kena jaga jemaah tersebut. Itu satu pendapat. Dan rahsianya macam mana? Rahsianya macam mana? Berdiri dengan cara tersendiri. Berdiri dengan cara tersendiri. Kita gunakan istilah tersebut. Berdiri dengan cara tersendiri dengan namanya qiyam. Cuba kita buat satu perbandingan. Maaf saya panjang sebab saya nak cerita rahsia. Supaya nanti bila mana kita solat, kita rasa ini sebenarnya tujuan dan rahsia di sebalik benda yang kita buat. Bila mana kita bayangkan seorang itu adalah askar ataupun tentera. Bila mana dia berdiri, okey, kita ni adalah orang yang pangkatnya bawah. Ada bos kita, tuan kita dengan nama sarjan ke, dengan nama inspektor ke, dengan nama lieutenant ke dan sebagainya ke atas. Hatta general itu sendiri, yang paling tinggi sekali. Apa yang kita buat? Kita akan berdiri. Berdiri dengan cara kita tersendiri kan, sebagai seorang tentera. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan kita hormat kepada dia. Kita memberi penghormatan kepada dia. Kan? Kalau dia marah macam mana pun kita tetap macam tu. Kita lawan tak? Tak lawan. Ni kalau ada tentera kat sini ataupun ada suami-suami isteri, suami-suami yang tentera tu mungkin perempuan lebih mengetahui lah. Kan? Macam mana kalau sekiranya kita berdiri itu di atas dengan cara tersendiri sebagaimana yang disuruh oleh syarak ketika mana kita solat. Cuba buat satu perbandingan. Di situ menunjukkan rahsia. Berdiri itu adalah satu kedudukan yang paling mulia sekali. Kenapa? Menggambarkan ketaatan kita pada Allah SWT. Hormat. Tak boleh bergerak main-main. Tak boleh bergerak main-main. Tak boleh kita bercakap main-main. Sebagaimana kita tak boleh bergerak main-main, tak bercakap main-main, ketika mana kita berdiri di hadapan seorang general. Bayangkan kita seorang tentera. Maka disebab itulah, berdiri itu satu pendapat ulama mengatakan itu yang paling mulia sekali. Nampak tak? Itu rahsia. Rahsia yang kedua, sebalik daripada ibadat sembahyang yang paling afdal sekali, ulama kata adalah sujud. Ini kita nak relate dengan sujud ni lah. Kena sujud dengan 7 anggota. Minta maaf kalau suara saya nampak macam tak clear sangat, batuk-batuk sikit. Baik. Bila mana sujud itu, ada seorang sahabat yang mana berkhidmat pada Nabi SAW, saya pendekkan cerita. Dia datang jumpa Rasulullah, berkhidmat pada Rasulullah. Tujuannya adalah kerana dia nak dekat dengan Nabi. Dia nak dekat dengan Nabi, itu je tujuan dia. Maka disebabkan dia ni berkhidmat, dia banyak tolong Rasulullah dan sebagainya, Nabi tanya satu hari, ada apa-apa tak yang kamu nak? Sedangkan dalam kepala dia, dia tak ada, tak fikir. Dia nak, tak nak habuan, tak nak langsung. Pujian pun tak nak, hadiah pun tak ada. Yang penting aku boleh duduk dekat Rasulullah. Kerana hub, kerana cinta kepada Nabi SAW. Itu je nak. Bila mana Nabi tanya macam tu, tak boleh jawab. Dia kata, ya Rasulullah, kalau macam tu boleh tak bagi masa. Tengok, orang yang betul-betul ikhlas. Kan? Jadi dia balik dia fikir. Sampailah satu ketika, dipendekkan cerita, asalnya nak kepada hal dunia, tetapi dia kata rugi. Dan istilahnya kata bodohnya aku kerana cuba mengambil dunia dengan tawaran daripada Rasulullah, sepatutnya aku ambil akhirat lebih besar lagi. Maka dia jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, ya dah ada. Apa dia? Ya Rasulullah, aku nak, sebab kamu minta tawarkan, maka aku menjadi jiran kamu dalam syurga. Fasakata tawilan, maka Nabi berdiam dengan tempoh yang lama. Kerana permintaan sahabat itu satu permintaan yang besar. Kan? Maka Nabi kata, boleh tak minta yang lain? Dia kata tak boleh Rasulullah. Yang tu je aku nak sebenarnya. Maka Nabi SAW kata kepada sahabat tadi, maka bantulah aku dengan cara kamu banyakkan sujud. Banyakkan bersujud. Maka ini salah satu mengatakan tempat sujud itu adalah tempat yang paling afdal sekali dalam solat. Baik, nampak tak? Jadi sebab itu bila mana kita sujud, menggambarkan salah satunya rahsia kita melakukan perkara yang paling afdal sekali dalam ibadat solat dan paling afdal sekali dalam ibadat-ibadat yang Allah Ta'ala suruh kita laksanakan. Dan bila mana kita sujud, menggambarkan kepada kedudukan kita menghinakan diri daripada Allah Ta'ala. Jadi di situ menggambarkan mulianya ibadat solat. Jadi sebab tu bila mana sujud, pastikan sujud tu dengan 7 anggota. Ini gambar dia. Dahi biar betul-betul kena, tangan kita kena, lutut kita kena, kaki kita. Biasa yang kena jaga ni kaki belakang tu. Biarlah sempurna. Biarlah bersusah-susah dalam ibadat. Di awal-awal ini sebelum kita memang susah untuk beribadat. Saya ulang balik. Biarlah kita bersusah-susah dalam ibadat sebelum kita susah betul-betul dalam buat ibadat. Kita boleh buat tapi kita bersusah-susah. Kita lawan juga. Sebelum daripada kita memang susah, kita tak boleh buat pun ibadat. Kerana faktor umur, faktor sakit dan kerana kekangan dan seumpama dengannya.
Jadi bila mana sujud itu, biarlah sujud dengan cara yang terbaik sekadar kemampuan kita. Baik, duduk antara sujud dan duduk tahiyat. Ini rukun yang seterusnya. Mesti duduk antara dua sujud. Kita dah sebut duduk antara dua sujud ni dia ada beberapa cara lah. Kan? Beberapa cara. Yang paling afdal sekali kata ulama adalah yang ni, duduk iftirash. Duduk iftirash antaranya kita dirikan kaki. Kan? Tuan-tuan, sebab tu saya guna istilah bersusah-susahlah dahulu dalam ibadat. Sebelum kita betul-betul susah. Kan? Dan jangan cepat mengalah dalam ibadat. Jangan cepat mengalah dalam ibadat. Kalau kita tak biasa untuk kaki tu angkat berdiri dengan duduk iftirash di atas tu, kaki kanan didirikan, kita tak biasa memang sakit. Kalau 2-3 kali cuba, kita dah mengalah. Kita kata, saya tak boleh Ustaz. Dengan faktor umur, faktor sakit dan sebagainya. Dan kalau benda tersebut memang memudaratkan, disebabkan kaki kita mungkin ada terseliuk ke, patah kesan dan sebagainya, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita kena sakit, sebab apa? Sebab urat tu terik sangat. Sebab tak biasa buat macam ni, ataupun dah lama dah tinggal, maka bersusah-susahlah dahulu. Buat slow-slow, training dulu, akhir sekali barulah kita boleh solat dengan sempurna. Saya ingat saya pernah tengok ulama yang umurnya dah agak, umur yang agak taklah senja sangat, tapi menghampiri kepada senja. Tapi bila mana solat, Masya Allah, kaki boleh didirikan dengan cara yang betul. Yunsab, didirikan straight macam ni. Kenapa? Kerana dia dah biasakan. Lawan, bersusah-susah dahulu. Tapi kalau betul kerana faktor kesihatan itu tak membenarkan, jangan dipaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua, duduk antara dua sujud adalah dengan cara duduk iq'a'. Iq'a' ini adalah duduk di atas tumit kita. Dan kata ulama, setengah ulama mengatakan duduk macam tu adalah makruh. Setengah ulama mengatakan tidak masalah. Sebenarnya duduk ini dalam solat, kita boleh duduk iftirash pada tahiyat awal contoh, ataupun duduk antara dua sujud. Kita boleh duduk iq'a', kita boleh duduk bersila pun boleh, kan? Tetapi kita ambil cara duduk yang Nabi SAW ajar. Ini cara dia, iaitu dengan cara iftirash. Baik, sempurnakan kedudukan tangan kita. Bila mana kita solat, dalam mazhab Syafi'i, cuba tengok jari-jari tersebut. Jari tu biasalah, kan? Benda kecil je kan, jari je kan. Tapi tak. Buat ibadat solat ikut cara Allah nak dan ikut cara Nabi ajar, bukan cara-cara kita. Jadi mazhab Syafi'i berdasarkan daripada apa yang dibahaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bila mana kita duduk antara dua sujud, bayangkan sekarang duduk tahiyat awal. Bila mana duduk antara dua sujud, jari-jari tersebut, tak kira lelaki atau perempuan, dia duduk di atas tumit kita, dia di atas lutut kita. Maksudnya di hujung itu, bukan kita pegang lutut kita, tak ada. Tangan kita straight, lepas tu yang hujung tu boleh dikatakan sama dengan lutut-lutut kita. Dan satu. Dan yang kedua, bila mana kita ini duduk antara dua sujud, jari tersebut adalah dirapatkan. Beza dengan ketika mana kita sujud. Bila mana kita sujud, sunat adalah kita renggangkan sedikit. Renggang tu maksud kita bukakan sedikit. Ini masa kita sujud ya. Okey. Masa kita sujud ni, yang jari tangan kita tu, kedua tapak tangan kita tersebut, tapak tangan itu adalah bersentuhan dengan tempat sujud. Itu sejadah atau permukaan bumi tersebut. Dan jari tersebut kita renggangkan. Bukan buka luas, buka sedikit saja. Menunjukkan di antara jari dengan jari tersebut adalah direnggangkan. Itu masa sujud. Berbeza ketika mana kat sini. Kan? Ketika mana kita duduk antara dua sujud. Ketika mana kita duduk tahiyat awal. Ketika mana kita duduk tahiyat akhir. Maka jari kita itu adalah dirapat-rapatkan. Dan hujungnya adalah disamakan dengan lutut kita. Baik. Dan bila mana kita nak baca tahiyat. Okey. Kita bangkit daripada sujud tersebut. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Duduk tahiyat, itu cara duduk iftirash. Tangan kita adalah duduk dengan cara dirapatkan. Dirapatkan jari-jari tersebut. Dan pada tangan kanan belum lagi direnggangkan dengan cara dibuat dengan cara telunjuk. Yang dibuat dengan cara yang telunjuk ni tak ada. Ini saya besarkan sedikit. Okey. Dia tak duduk lagi macam ni. Sebab kita baru bangkit. Allahu Akbar. Tangan itu masih lagi kita luruskan kedua-duanya. Tangan kanan dengan tangan kiri, jari-jari diluruskan.
dengan hujungnya adalah menyamai dengan lutut-lutut kita. Kan? Dengan lutut-lutut kita. Bila kita nak ni, kita nak buat macam ni. Kita nak genggamkan dia. Genggamkan dia ketika mana kita memulakan bacaan tahiyat. Kalau kita mulakan at-tahiyat, maka ketika itulah baru kita genggamkan dia. Baru kita genggamkan dia. Baik, nampak tak? Jadi, sunat adalah dengan cara digenggamkan ketika mana dimulakan bacaan tahiyat tersebut. Nampak macam tertib sangat. Yalah tertib lah. Kalau sekadar nak kahwin pun jari tu cantik, dia duduk atas peha, susun rapat dengan lutut, itu kahwin. Ini menghadap Allah lebih tertib lagi. Kan? Yang masa kahwin tu, atas jenjang pelamin tu bukannya wajib masa tu, yang wajib adalah akad nikah. Tapi yang sunat itu takkanlah kita berlebih-lebihan. Kan? Berlebih-lebihan berbanding dengan yang solat, sedangkan kita menghadap Allah Ta'ala. Kan? Maka sama juga ketika mana kita tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir ini adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Tawarrukaf. Tawarruk. Tawarruk adalah disilangkan kaki tersebut. Baik. Disilangkan kaki kiri di bawah kaki paha kaki kanan. Dan kaki kanan itu didirikan, distraightkan. Yang ni memang tuan-tuan sakit tu. Sakit. Urat betis kita, Masya Allah, betul-betul sakit. Urat kita punya bawah tapak kaki kita punyalah sakit. Kan? Tapi sebab apa kita kena buat macam ni? Kerana ada rahsia. Kat situ je kita punya point kita. Tak apalah aku bersusah-susah ketika mana ibadat. Yang bersusah-susah tersebut tidak memberi mudarat. Yang penting aku mencapai rahsia yang diinginkan dalam ibadat tersebut. Dan secara praktikalnya, bila mana kita buat macam ni, insya-Allah urat-urat kita itu akan dia akan diregangkan. Tak apalah Ustaz. Nanti sebab saya ni jenis orang yang exercise. Pagi-pagi setengah jam tak tinggal Ustaz. Exercise itu lain cerita. Kan? Sedangkan Allah Ta'ala dah buat. Dalam ibadat tersebut, kamu dah ada exercise. Yang kamu nak top up dengan exercise lain itu adalah bonus bagi kamu. Tapi disebabkan dengan ibadat tersebut, Allah Ta'ala menyempurnakan secara zahir dan secara batin. Dan jangan buat masa sembahyang kalau kita memang tak boleh. Praktikkan luar sembahyang. Cuba-cuba sedikit. Ataupun cubakan masa kita sembahyang sunat. Masa sembahyang sunat. Ataupun kita duduk sambil-sambil, kalau tengok TV ke kan, malam-malam, duduk tahiyat akhir, sambil duduk iftirash, sambil kata apa, sembahyang depan TV ni. Bukan bang. Ini praktik. Sambil-sambil tu ambil minyak. Tengah-tengah kita sakit, luurkan sikit, lumurkan sedikit. Dia lain. Lama-lama insya-Allah. Kalau masih lagi tak dapat, Allah Ta'ala ada izinkan, tidak ada masalah. Yang penting kita niat, aku nak sembahyang sesempurna mungkin. Kan? Maka sama pada tahiyat akhir itu, tangan itu pun sama dengan jari-jari dirapatkan dan disamakan pada kedudukan lutut kita dan mula digenggamkan jari-jari tangan kanan ketika mana kita memulakan bacaan tahiyat akhir. At-tahiyyat, maka ketika itulah kita menggenggamkan jari. Baik. Matanya kat mana? Mata adalah melihat kepada tempat sujud. Mata melihat kepada tempat sujud. Baik, bacaan tahiyat. Okey, itu adalah kedudukan bagi rukun fi'li. Dalam rukun fi'li dia ada rukun qauli. Sebab tu saya tak asing-asingkan. Mula-mula kita asingkan, sekarang saya gabungkan, pasal tak? Sebab kita biar nampak dia punya aturan ibadat solat kita. Dalam tu rukun qauli, dalam tu ada rukun fi'li dan rukun qauli disertakan bersama. Dia berjalan serentak, kan? Baik, ketika mana kita duduk tahiyat akhir adalah rukun fi'li. Ketika mana kita duduk, maka ada rukun qaulinya, iaitu bacaan tahiyat. Bacaan tahiyat ni kena jaga. Baik. Saya bulatkan kat situ, minta maaf. Dia punya, lepas daripada saya convert tu, dia convert kepada PDF, dia lari sedikit. Dia punya, baris-baris dia. Kan? Sebenarnya yang saya bulat-bulat tu adalah dia punya tasydid ataupun sabdu dia. Yang ni kena jaga. Kena jaga. Jangan baca at-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Mana dia punya sabdu tasydid dia? At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Dia tasydid tu ada. Nak pergi mana? Nak pergi kerja. Tak apa. Yang kerja tu tak kerja, tapi sekarang kita tengah kerja dengan Allah ni. Baca betul-betul. Kan? Jangan nak cepat sangat. Baca perlahan-lahan.
Perlahan-lahan tu jangan slow, maksudnya baca dengan tertibnya. Bagaimana kita baca bacaan-bacaan Quran. Sebab apa? Sebab ini rukun qauli. Rukun qauli kena betul. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Baik. Sebab itulah bila mana kita bangkit daripada sujud nak duduk tahiyat akhir kan, ataupun nak duduk tahiyat awal. Tahiyat akhir lah senang kita ambil. Sebab tahiyat akhir tu tahiyat dia wajib kan. Daripada sujud, bayangkan sekarang tengah sujud kita pun bangkit. Allahu Akbar. Duduk dalam tahiyat akhir, dia tu duduk tawarruk kan. Tangan kita di atas paha kita dekat lutut kita kan. Jangan terus Allahu Akbar at-tahiyyatul mubarak. Relax dahulu. Biar ada saktah. Saktah ni maksudnya diam seketika. Allahu Akbar at-tahiyyat. Ambil nafas. Tenang. Biar ada sifat ta'anni. Ta'anni ni maksudnya tenang. Bukan lambat-lambat. Tenang. Allahu Akbar at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Satu. Pertama, tenang-tenang. Jangan nak cepat-cepat. Yang kedua, baca tersebut jangan sambung-sambung. Biar ada rangkap-rangkap dia. Sebab kalau kita sambung pun, saya ingat guru saya pernah kata, dia sambung ni boleh. Tak ada masalah. Kita baca, tapi kita tak tahu kita ke mana. Anda faham tak? Kita baca sambung-sambung boleh, tapi kita tahu kita ke mana. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sambung kan? Kalau sambung tak tahu ke mana, yang kedua salah pula. Tapi maka nak mengelak daripada salah dan supaya kita tak ke mana-mana, maksud kita masih lagi sedar kita tengah baca dalam solat dan kita tengah solat, maka pada masa tersebut biar ada rangkap-rangkap yang kita ada tempat berhenti, kena berhenti. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Berhenti. Ambil nafas. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik, saya ambil kat sini. Terus saya gabung terus dengan rahsia-rahsia. Tuan-tuan cuba tengok kat sini kan. Kalau boleh nampak dia punya terjemahan dia kan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala penghormatan yang berkat, selawat yang baik. At-tahiyyatul mubarakat, as-salawatut tayyibat. At-tahiyyatul mubarakat, segala penghormatan yang terbaik, yang berkat. As-salawatut tayyibat, selawat-selawat yang baik, semuanya adalah lillah. Saya ingat guru saya kata macam mana. Pada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah menggambarkan semua je dah milik Allah. Penghormatan milik Allah. Selawat yang baik masuk pujian-pujian yang baiknya, mengangkat kedudukan kemuliaan Allah, semuanya adalah milik Allah. Allah hebat, Allah Ta'ala segala-galanya. Pada mana? Pada lafaz at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Habis kenapa kamu nak rasa kamu lebih? Kenapa kamu nak kata kamu hebat? Sekarang kata-kata saya ini jangan dibuat perbandingan atau dibuat satu perkara yang mana bertembung dengan bahasa-bahasa golongan motivator ataupun counselor. Itu lain cerita. Memang hidup kita kena rasa hebat supaya apa? Kita boleh buat dengan cara terbaik. Okey, tak ada masalah. Dalam konsep tasawuf dan dalam konsep ibadat ada rahsia yang kita sekarang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menghilangkan rasa ego kita, hatta ego tersebut dengan orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kenal. Kalau kita betul-betul faham perkataan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, Tuhan aku tak ada apa ya Allah. Kalau ada pun orang letak aku dengan pangkat orang panggil ustaz ke, orang panggil doktor ke, orang panggil tuan guru ke, orang panggil ustazah ke, orang panggil apa saja dengan pangkat yang aku ada, datuk, datin, tan sri dan sebagainya, aku tak ada apa ya Allah. Kenapa? Kerana at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatullah dah masuk dalam hati kita. Segala penghormatan, segala kebaikan, segala kelebihan, anything itu lillah. Semuanya bagi kamu ya Allah. Tak ada apa. Maka ketika itulah tuan-tuan, kalau kita latih dengan dengan keadaan ini, orang puji kita tak rasa apa tuan-tuan. Orang puji ini yang terbaik, ini orang hebat, ni orang alim macam ni. Tak rasa. Sebab apa? Ya Allah, itu semua kamu ya Allah. Dan kamu semua ya Allah, tak ada apa ya Allah. Kenapa? Kerana perkataan at-tahiyyat tu dah masuk dalam diri kita. Ini rahsia. Kan? Dan bukan dia jadi dalam 2-3 hari. Mungkin tak jadi dalam 2-3 tahun. Dia makan tempoh yang lama. Kan?
Maka bila mana kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah, cuba memahami rahsia di sebalik itu. Apa dia? Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa kita buat declaration, kita buat pengakuan bahawa Allah Ta'ala itu yang terbaik. Allah Ta'ala itu tempat yang mana mendapat penghormatan. Allah Ta'ala segala-galanya, semuanya milik Allah, bermaksud aku tidak ada apa ya Allah. Dan satu. Kemudian kita masuk, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita memberi salam kesejahtera kepada Nabi. Ayyuhan Nabi, iaitu wahai Rasul. Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Abaikan yang bulat-bulat tu sebab dia lari. Saya convert kepada PDF, dia dah lari dah tu. And, yang bulat itu adalah tempat tasydid. Maka pada salam tersebut kena hati-hati. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik, tuan-tuan bayangkan bayangkan bagi orang yang pernah mendapat satu nikmat yang mulia di sisi Allah Ta'ala dan satu ruang yang baik yang Allah Ta'ala bagi, iaitu yang pernah pergi menziarahi baginda Nabi SAW. Siapa yang pernah pergi? Dan menziarahi Nabi SAW, makam Nabi SAW. Baik, apa yang tuan-tuan rasa? Apa yang rasa ketika mana sampai di makam Nabi, bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Masa itulah mengalir air mata. Masa itulah merasakan salam kita adalah salam yang betul-betul salam. Kan? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Cuba rasa. Bayangkan seumpama ketika itu kita membagi salam betul-betul kepada Rasulullah. Kenapa? Kerana ini lafaz dalam tahiyat. Maksudnya bukan kita baca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekadar kita membaca seumpama skrip. Tak. Kita membaca tersebut dengan betul-betul penghayatan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik. Rangkap yang ketiga. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh daripada kalangan kekasih-kekasih Allah Ta'ala yang mana ahli-ahli ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu merupakan bacaan yang kita kata kena ada di punya rangkap-rangkap dia. Sekarang kita buat penyaksian syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan baca laju-laju. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Panjang pendek tak tahu kat mana, tasydid tak tahu kat mana, kalau tak cukup syarat tak sah sembahyang. Yang kedua tak tahu ke mana bacaan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik tuan-tuan. Saya bagi satu perumpamaan. Kalau ada mungkin di kalangan kita kat sini wallahu alam yang join dalam majlis ilmu kita ni, masya-Allah ramai, ratusan saya tengok. Dalam ratusan ini mungkin ada yang mu'allaf, maksudnya yang pernah sebelum ini Allah Ta'ala telah bagi hidayahkan kepada dia, daripada yang zaman kegelapan yang bukan Islam, dia convert atau berrevert kepada Islam. Alhamdulillah, syukur, mudah-mudahan Allah Ta'ala terus jaga. Ataupun mungkin ada kawan-kawan yang tuan-tuan pernah tengok dan pernah tahu dengan macam mana dia terima Islam itu sendiri. Cuba bayangkan macam mana kalimah syahadahnya. Bila mana dia melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lafaz itu agak-agak dia mengalirkan air mata kan. Kenapa? Kerana lafaz itu dah masuk dalam hati dia. Maka bila mana kita baca tahiyat sama, biarkan rahsia lafaz syahadah tersebut masuk dalam hati. Dengan bacanya jangan baca dengan cara yang tertib. Asyhadu an la ilaha illallah. Rasakan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, betul-betul aku ni naik saksi ya Allah. Naik saksi maksudnya aku buat pengakuan. Memang kau sebagai Tuhan ya Allah. Dah hari-hari ustaz kita buat. Memang hari-hari kita buat. Tapi kalau hari-hari kita menghayati, masya-Allah. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Selawat ke atas Nabi kat sini adalah rukun qauli. Rukun qauli. Wajib selawat kat sini. Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh tambah. Tambah Sayyidina tidak ada masalah. Telah disepakat di kalangan para ulama, ulama-ulama mu'tabar, penambahan pujian tersebut adalah dibenarkan. Sebab berdasarkan hadis Nabi SAW, ana sayyid waladi Adam. Aku adalah sayyid. Sayyid maksudnya penghulu bagi seluruh anak Adam. Maka kita pun tambah sayyid dengan cara sayyidina, penghulu kami. Salam sejahtera ke atas, selawat sejahtera ke atas
penghulu kami Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini ada huraian dia ni tapi saya tak panjangkan kat sini kan. Saya nak kongsikan pernah satu ketika saya buat salah kan. Alhamdulillah disebabkan kesalahan dia, konsep dia bila mana kita buat salah kita akan grow. Maksudnya kita grow ni maksudnya kita kembang. Lepas tu kita akan berhati-hati. Kesilapan saya pernah baca di depan seorang imam kan. Dengan dites bacaannya, bacaan tahiyat kita ustaz, baca tahiyat. Saya baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampailah dah baca kita tak perasan dia makin lama makin laju. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai dekat selawat ini. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya ingat lagi dia tegur. Itu ceritanya tak tahulah berapa puluh tahun dah. Tapi nasib baik. Alhamdulillah imam tu tegur saya. Dia kata, ustaz, tasydid kat situ ustaz. Saya tak perasan. Masya Allah. Syukurnya saya kerana saya buat kesilapan, yang kesilapan tersebut menyebabkan saya akan berhati-hati bila mana saya selawat dalam tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kalimah Muhammad, saya tak tasydid kat situ. Saya baca Allahumma salli ala Muhammad. Direct kan, nampak? Muhammad tu teguran cara sebutan kita. Tapi kat sini ada tasydid, wajib. Maka hati-hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, yang ni wajib. Ada khilaf kat sini. Sikit kita tambahkan khilaf. Baik. Ulama mengatakan dalam mazhab Syafi'i nak kita ambil, kalau kita sampai kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, okey, dah lengkap dah daripada sudut sembahyang kita. Baca kat situ pun dah cukup. Dan kalau kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, selesai. Kan? Maksudnya kita tak baca wa ala ali Muhammad ataupun kita tak baca wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad. Maka dia kata tidak masalah. Tapi ada pendapat daripada Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari merupakan seorang ulama mu'tabar dan ulama yang agung dalam mazhab Syafi'i kita. Dan kadang-kadang kita tak tahu, kita duduk beramal dengan hukum hakam tersebut, itu telah dileraikan ataupun dimudahkan antaranya oleh Imam Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan bahawa selawat kepada Ali Muhammad, iaitu selawat kepada ahli keluarga Muhammad adalah wajib. Jadi kita ambil jalan terbaik dengan cara keluar daripada khilaf. Kalau kita nak bagi salam pun bacalah sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca sampai situ. Tapi kalau ada orang yang bagi salam Allahumma salli ala Muhammad, dia bagi salam, ada pendapat mengatakan dah cukup. Tetapi supaya keluar daripada khilaf, sampailah wa ala ali Muhammad. Yang kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai habis itu adalah yang sunat. Kalau dibaca itu lebih afdal ketika mana tahiyat akhir, tidak ada masalah. Baik, sikit syarat dia. Pukul 9.20 cepatnya masa berlalu. Disyaratkan mualat antara lafaz-lafaz tasyahud. Mualat ni apa dia? Mualat ni maksudnya tak terputus. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sambung-sambung. Jangan kita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lepas tu berhenti lama sangat. Tak sambung-sambung. Assalamu alayka. Itu tak boleh. Jangan putus mualat. Mualat maksudnya bersambung di antara satu sama lain. Sampailah kepada wa ala ali Muhammad. Wajib menjaga tasydid yang kita kata dalam bacaan tadi tu. Sebagaimana dalam Fatihah pun wajib baca tasydid ataupun tasyahud. Tasydid dia. Disunatkan tertib pada bacaan tasyahud. Tertib maksudnya dengan cara kita baca dengan cara bukan slow sangat. At-tahiyyatul mubarakah. Itu perlahan sangat. Baca dalam keadaan biasa tapi tertib. Susunan, ikut susunan satu-satu dan ikut susunan dia. Susunan dia. Kan? Sebab ini kalau nak tengok ada dalam perbahasan Allahumma salli ala Muhammad, kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Imam Nawawi sebut ada kadang-kadang dia boleh didahulukan yang mana satu. Kan? At-tahiyyatu lillah, as-salawatu lillah. Dia ada lafaz-lafaz yang berbeza. Kan? Dia ada yang boleh didahulukan dan ada yang boleh kemudian. Tak ada masalah benda tu. Kan?
Tapi tak apalah, kita baca tertib dengan bacaan yang kita duk baca tu, alhamdulillah. Disunatkan baca doa selepas daripada tasyahud akhir. Ini jaga, amalkan insya-Allah kan. Sebab itulah kalau boleh kita ambil yang sunat sekali tu, sama ada sembahyang sunat atau sembahyang fardu. Biar sampai habis sembahyang kita. Biar sampai habis bacaan tahiyat akhir kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sampailah fil alamin innaka Hamidum Majid. Bila mana habis kat situ biasanya kita akan baca doa kan. So kalau kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, biasanya kita nak bagi salam lah kan. Tak apa, tak ada masalah. Tapi amalkan untuk sentiasa baca doa lepas daripada bacaan tasyahud sebelum daripada salam. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal tu kan. Ataupun apa-apa doa lah. Yang penting doa tersebut yang kita lafazkan dengan bahasa Arab lah. Kalau tak boleh tak ingat pun senang je. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ataupun kalau ingat lagi yang muqallibal qulub, bolehlah. Disunatkan duduk tawarruk, duduk yang diselangkan kaki tersebut. Ini saya dah sebut dah tadi. Baik, sini sikit tambahan. Bila mana kita baca tasyahud, kita baca tahiyat, sama ada tahiyat awal atau tahiyat akhir, sama saja. Bila mana kita mula bangkit daripada sujud, duduk dalam keadaan tahiyat, mata tetap memandang, melihat kepada tempat sujud kita. Kan? Kita baca tahiyat pun macam tu juga. Melainkan saat ketika kita menyebut kepada kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita sebut perkataan illallah, maka disunatkan jari kita diangkatkan. Jari telunjuk yang kanan tadi tu. Jari telunjuk kanan itu diangkatkan. Yang kita luruskan. Maka kita mengalihkan pandangan mata kita yang kita melihat pada tempat sujud tadi, kita melihat kepada hujung jari kanan kita. Hujung jari telunjuk kita yang kanan yang kita angkat tadi. Dan lihatlah sampai habis, sampai kita bagi salam. Sampai kita nak bagi salam. Maksudnya sampai habis baca tahiyat lah. Alihkan kat situ. Dia ada hikmah dia. Dia ada sebab dia. Panjang sangatlah. Kita tak sebutkan di sini. Maka itu yang dikatakan disunatkan dalam mazhab Syafi'i. Perbahasannya kat situ. Maksud bila mana kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, maka diangkatkan jari telunjuk yang kanan kita, diluruskan, dan mata kita yang kita memandang tempat sujud tadi dialihkan melihat kepada jari telunjuk kita itu sendiri. Okey, dah habis dah baca tasyahud, sekarang kita nak bagi salam. Salam adalah rukun qauli. Bermasuk rukun qauli ini melibatkan kepada apa yang kita lafazkan. Kan? Maka di sebalik rukun qauli salam itu sendiri, dia ada perkara sunat yang kita buat dengan perbuatan, iaitu kita menggerakkan kepala kita. Baik, kita ambil rukun qauli dulu. Abaikan kat sini kesilapan, maaf. Lafaz bagi salam ini boleh dengan kita lafazkan Assalamualaikum sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya lafaz tersebut mesti lafaz Assalamualaikum. Ataupun Alaikumussalam. Sini tak ada orang buat ni kan. Tapi kalau tuan-tuan dengar orang macam mana ni? Orang sebut Alaikumussalam. Sah. Contoh fil alamina innaka Hamidum Majid. Alaikumussalam. Kalau buat tu nak tunjuk-tunjuk, baik tak buat lah. Kan? Tapi kalau ada tiba-tiba kita dengar, ini mazhab mana? Tak ada mazhab pun. Dalam mazhab Syafi'i pun boleh, tak ada masalah, betul. Assalamualaikum ataupun Alaikumussalam dibolehkan. Cuma yang sempurnanya adalah dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullah. Yang wajibnya adalah pada kalimah Assalamualaikum. Yang sunatnya kita tambah warahmatullah. Baik. Keluarnya kita daripada sembahyang bila mana kita habis menyebut perkataan kum. Assalamualaikum. Kalau kita Assalamualaikum, kita masih lagi dah sembahyang. Kum, habis saja kum, berakhirlah sembahyang kita. Di situlah kita kata dia punya border yang menunjukkan bahawa kita dah keluar daripada sembahyang. Maka dengan lafaz Assalamualaikum, maka berakhirlah, terputuslah, habis dah sembahyang dia. Kenapa kita sebut macam ni? Ini secara hukumnya. Tetapi yang afdalnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi kanan, Assalamualaikum warahmatullahi kiri. Cuma bila mana kita sebut Assalamualaikum pada salam yang pertama, sebab yang wajib adalah salam pertama tu, maka kita dah keluar secara officialnya daripada sembahyang kita. Maka saya bayangkan, kita tu bayangkan,
Kalau sekiranya kita ni datang secara masbuk, kita datang lewat lah, datang imam duk baca tahiyat akhir. Kita pun nak masuk dalam sembahyang. Ketika mana kita takbir, Allahu Akbar. Tengah kita takbir tu Allah, imam pun Assalamualaikum. Kita akbar, habis je akbar kita, imam pun kum. Maka ketika tu jangan mandai-mandai duduk. Tak boleh duduk dah. Sebab apa? Sebab imam dah keluar daripada sembahyang dan kita dikira sebagai terputus dah. Kalau kita tahu tak boleh duduk dan kita masih lagi duduk, batal sembahyang kita. Tapi kalau kita tak tahu, tak apa, kan? Sebab tu Assalamualaikum bermaksud dah terputus dah hubungan kita dengan imam, sebab imam dah keluar dah daripada sembahyang secara hukumnya. Tapi afdalnya dengan kita lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Dalam hadis mengatakan bahawa Nabi SAW beri salam ke kiri dan ke kanan sehingga nampak putih pipinya. Menggambarkan apa? Bila mana Nabi bagi salam, Nabi toleh sebelah kanan dan Nabi toleh sebelah kiri, ada dia punya tata cara dia. Baik. Bila mana kita bagi salam, salam itu adalah penutup kepada ibadat kita. Sebagaimana pembukanya dengan rukun qauli, maka penutupnya dengan rukun qauli. Mana? Allahu Akbar, maka ditutup dengan Assalamualaikum. Baik. Bila mana dikatakan Nabi memberi salam ke kanan dan ke kiri sehingga nampak putih pipinya, bermaksud Nabi toleh biar nampak sampai kepada orang belakang tu agak-agak boleh nampak. Bukan suruh makmum tu tengok, bukan. Maka ulama bagi kaedah. Bila mana kita bagi salam, baik, sekarang bayangkan. Sekarang kita duduk dalam tahiyat akhir. Mata kita tengok kat mana? Tengok kepada jari telunjuk kita kan. Sebab ketika mana illallah, kita mengangkat jari telunjuk dan mata kita mengalihkan pandangan daripada tempat sujud kepada jari telunjuk kita. Teruskan sampailah habis kepada bacaan tahiyat kita. Sekarang nak bagi salam. Bila mana nak bagi salam, kita alihkan pandangan kita ke hadapan. Tengok ke depan. Assalamualaikum. Tengok ke depan. Warahmatullah. Barulah kita toleh ke sebelah kanan. Bila mana kita toleh, kadarnya macam mana? Kadarnya supaya kita hampir-hampir kena. Sebagaimana hadis mengatakan, nampak putihnya pipi Rasulullah, itu ulama kata dengan cara sekurang-kurangnya kamu nampak dan kamu boleh melihat bahu kamu. Kita tengok bahu kita tu kita nampak. Assalamualaikum, mata kita ke hadapan. Warahmatullah, kita bergerakkan, kita toleh kepala kita, kita melihat kepada bahu kita. Yang bergerak adalah kepala. Jangan bergerak badan. Jangan bergerak badan. Badan masih lagi statik pada kedudukan yang sama. Dada tu. Assalamualaikum warahmatullahi, sampai dada-dada sekali berpusing. Jangan berpusingnya adalah kepala kita saja yang toleh dan melihat kepada bahu kanan. Lepas tu kembali ke depan. Balik ke depan, tengok ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi, barulah kita bergerak toleh kepada kiri. Yang itu adalah yang sunatnya. Nampak tak? Jadi kalau kita tak boleh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kepala tak bergerak pun, tak apa, tak ada masalah. Tapi tak dapatlah pahala sunat tersebut. Alhamdulillah habis. Itu perjalanan ibadat salat kita secara umumnya lah. Bermula daripada rukun-rukun qauli, rukun fi'li, termasuknya di sana rukun qalbi. Walaupun di sana saya rasa masih lagi banyak isu-isu perbahasan ulama, masalah-masalah yang belum dirungkaikan. Sekurang-kurangnya kita dah lalu secara ringkasnya perjalanan ataupun flow bagi ibadat solat tersebut. Baik. Ada sikit lagi slide saya. Yang saya skip, saya akan skip kan. Okey. Bila mana kita solat, tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya secara khususnya kena ingat, bukan ustaz yang membetulkan ibadat solat kita. Bukan ustazah yang membetulkan ibadat solat kita. Yang membetulkan ibadat solat kita adalah Allah Ta'ala. Allah yang membetulkan. Ingat Allah yang membetulkan ibadat solat kita. Allah betulkan kat mana? Bila mana kita cuba dan berusaha dengan sedaya upaya kita nak solat, kita jaga satu-satu, kita belajar, maka dalam sembahyang itu Allah Ta'ala yang betulkan. Bukan kita. Bukan guru kita. Guru kita adalah wasilah atau platform yang Allah Ta'ala gunakan untuk menyampaikan supaya daripada satu perkara yang salah untuk jadi betul. Yang betul ditambahkan dengan cara yang terbaik. Dan maka bila mana daripada satu keadaan kepada satu keadaan, solat kita betul, bermaksud Allah Ta'ala telah membetulkan kita. Maka syukurlah pada Allah Ta'ala. Maka dalam solat ini betulkan lagi bacaan, betulkan lagi dia punya daripada sudut tata cara pergerakan rukun fi'li, dan jagalah hati kita ketika mana solat. Kan? Diceritakan oleh Sayyidina Talha. Hadis ini diceritakan oleh Sayyidina Talha.
Bila mana dia solat, dia dalam solat tersebut menyebabkan dia lalai. Teralih pandangannya, termasuklah pandangan hatinya, kerana dalam solat tersebut, bila mana masuk dalam solat, Abu Talha ni orang kaya, orang kaya. Kaya dia banyak kebun. Leka duk tengok burung yang terbang di antara pokok-pokok tersebut, maka dia teringat. Sampai terlupa bilangan rakaat tersebut. Lepas solat, dia kata, ya Rasulullah, kebun tadi tu aku serahkan pada jalan Allah SWT. Sebagai apa? Sebagai kafarah. Kenapa kesalahan aku? Aku yang tanggung, ya Allah. Nak kata bahawa aku tanggung, disebabkan dengan dunia yang aku dapat tersebut, maka itu menyebabkan aku lalai dalam solat. Sebab tu tuan-tuan, orang lelaki orang perempuan sama. Perhiasan yang Allah Ta'ala benarkan kepada kita, sama ada lelaki orang perempuan, salah satunya adalah cincin. Orang lelaki cincin perak. Jangan pakai cincin emas orang lelaki. Orang lelaki ingat, jangan pakai cincin emas. Banyak mana duit kita, tak payahlah pakai cincin emas. Biarlah. Kita tunggu je Allah Ta'ala bagi emas nanti dalam syurga. Sebab Nabi SAW kata, orang yang mana pakai emas di dunia, Allah Ta'ala tak akan pakaikan di akhirat. Tak apalah, tak pakai emas di akhirat pun, yang penting masuk syurga. Jangan kata macam tu. Takut itu bahasa kiasan yang mengatakan, kamu tak dapat pakai emas di akhirat nanti, bermaksud takut kamu tak dapat masuk syurga. Kita tak tahu maksud yang sebenar Nabi nak. Maka kalau Nabi kata jangan. Sebab Nabi pernah pakai cincin emas, masa tu tak diharamkan lagi. Bila mana wahyu diturunkan mengharamkan, Nabi ambil cincin emas, Nabi baling. Nabi buka, mana buang. Bahkan Nabi pernah ambil cincin daripada sahabat tersebut, Nabi baling. Yang pakai cincin emas, sahabat lelaki ni, dia baling. Nabi kata tak sepatutnya orang lelaki pakai benda ni. Nabi ajar kepada sahabat berdasarkan level sahabat. Yang ni yang betul-betul yang rapat dengan Rasulullah. Yang rapat dengan Rasulullah. Maka sebenarnya baling tersebut kita boleh ambil, manfaatkan dia, jual dan sebagainya kan. Tapi sahabat kata, ambil lah balik yang tu. Dia kata, aku takkan ambil apa yang dibalingkan oleh Rasulullah. Apa yang dibuang oleh Rasulullah, aku takkan ambil balik. Nah, terkata sahabat ni, kalau Nabi kata no. Nabi kata yes. Kan? Suatu perhiasan kita orang lelaki, cincin. Tapi ingat, pakai cincin perak tuan-tuan. Mahal mana perak, silakan. Tapi semurah mana emas, jangan pakai. Sebab apa? Sebab itu kita nak ambil apa yang diajar Rasulullah. Saya tak nak sebut khilaf. Orang perempuan tak apa, pakai dah emas. Maka bila mana dalam sembahyang, Nabi pernah satu ketika, bila mana dia solat, Nabi itu dia pusingkan bahagian permata tadi tu, ukiran yang atas tadi tu, dia pusing masukkan ke kawasan dalam tapak tangan dia. Yang nampak adalah ring dia tu. Yang nampak ring dia. Ikatan yang tu kita pusing saja. Sebab apa? Bila mana dalam solat, yang mengganggu kekhusyukan kita, kadang-kadang kita tengok cincin kita. Masa tu lah nampak, cantik pula nampak cincin. Sebab apa? Kebetulan kita duduk betul-betul bawah lampu. Nampak dia punya air gula dia tu kan cantik. Tu bahasa cincin dia kan. Ataupun kita tak terganggu, orang sebelah terganggu. Kalau nak solat, kalau boleh pusingkan benda tersebut ataupun simpan dahulu. Tak pakai, tak ada masalah. Kan? Sebab kita nak ambil pada hadis ni. Ataupun ketika mana kita sembahyang, jangan sampai ada benda-benda yang menghalang daripada sudut corak-corak yang tak sepatutnya. Pernah Nabi satu ketika diberikan oleh seorang sahabat kain yang Nabi jadikan sebagai sejadah. Pada kain tersebut dia banyak corak-corak dia, belang-belang dia banyak. Maka Nabi SAW solat. Lepas dia solat, Nabi panggil sahabat. Dia kata, ni ambil kain ni, pergi dekat sahabat sekian tu, yang bagi ni minta tukar. Yang ni mengganggu aku ketika mana solat. Bahasanya Nabi tu, kalau kita kata terganggu tu, tak adalah. Sebab dia betul-betul dengan kekasih Allah. Tapi Nabi nak tunjuk syariat kepada kita. Jangan terlalu banyak sangat corak-corak, sehingga bila mana kita sembahyang, Allah cantiknya corak ni, ada cantiknya corak ni. Tengah mengira-ngira. Kena pula kita orang seni. Oh, dapat idea kat situ kan. Rahsia dibuka ketika mana dalam solat. Okey, sebab-sebab yang menghalang solat, kita tak boleh baca. Dia ada alasan untuk solat. Hadis yang terakhir kita nak sebut kat sini berkaitan dengan Imran bin Husain. Kanat bi bawasir fasa'altu Nabi SAW anis salat. Aku ni ada penyakit buasir Rasulullah. Maka aku tanya Rasulullah, Imran bin Husain ni ada penyakit buasir, maka tanya Nabi SAW cara nak buat solat. Nabi kata, salli qa'iman, solatlah berdiri. Fa illam tastati', kalau tak boleh duduklah. Dan kalau kita tak mampu, maka mengiringlah. Kan? Wa ala jambin. Maka boleh tengok dalam perbahasan-perbahasan para ulama. Saya tak nak huraikan kat sini. Sekurang-kurangnya sakit macam mana pun jangan tinggalkan solat. Cara duduk pun kita pernah bahas sebelum ini, pernah disebutkan, beberapa soalan pernah ditanyakan. Boleh tengok fatwa-fatwa yang dibahaskan oleh para ulama.
ambil, minta maaf tuan-tuan, jangan kita ambil dengan cara yang tidak ada authority. Ambil-ambil buka dan tengok YouTube dan sebagainya kan. Kalau yang betul, yang sebaiknya cara kita beramal ikutlah fatwa kan. Kalau kita tak mampu untuk merujuk kepada kitab-kitab yang ditinggalkan oleh para ulama, fatwa-fatwa itu ditinggalkan untuk memudahkan kita. Ya. Ini cara solat berbaring dan sebagainya. Kesilapan ketika mana dalam solat, mengganggu jemaah dengan bau mulut atau bau pakaian. Jaga, tak kira lelaki orang perempuan, mulut tu jaga. Kita je tak berasa, sebab apa? Minta maaf, kadang-kadang mulut kita dah biasa macam tu. Tapi masa dia takbir, Allahu Akbar, Allahu. Hu tu kawan sebelah tu memang hu nak rebah. Kan? Dengan baunya. Sebab kita tak rasa apa. Sebab tu Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli wudu. Satu riwayat. Kalau tak membebankan, kalau aku nak sangat, umat aku ni bila mana nak berwuduk, bersugi dahulu. Dalam riwayat lain kata, sebelum daripada solat. Masuk kalau ambil sembahyang tu, gosoklah gigi. Kalau nak sembahyang, gosoklah gigi. Tak mampu buat dua-dua, buat salah satu. Sebab apa? Sebab mulut kita tu memang kita kena buka. Sebab apa rukun? Rukun qauli. Pakaian pun lagi satu. Pakaian jaga. Jangan sampai menyebabkan orang terganggu. Sama ada terlalu berbau dengan bau yang tak sesuai, ataupun berbau dengan bauan minyak wangi yang mengganggu. Sedap sangat bau sampai orang sebelah tu bersih-bersih. Banyak sangat kita spray. Jangan. Cukup kadar kita nak ambil sunat. Ketika mana menguat dalam solat, jaga. Menguat dalam solat tu bunyi. Buka ha. Oh jangan jagalah. Tutup mulut dan sebagainya. Dah mengantuk nak buat macam mana kan. Ini biasa berlaku bunyi telefon. Allahu Akbar. Sebab kita nak kejar jemaah, kadang-kadang terlupa nak tutup telefon. Sebab tu bila mana kita nak masuk dalam solat, kena cool down. Ta'anni. Jangan bersegera. Banyak benda yang tengok. Tengok pakaian dah sempurna, alhamdulillah. Telefon macam mana? Yang jadi masalah bila mana telefon tu kita ambil, kita letak bawah. Kan? Letak depan kita. Skrin pula menghadap ke atas. Ringtone pula tak tutup. Masa sembahyang tengah qiyam, orang call. Bunyi pula dengan ringtone yang pelik-pelik, dengan muzik-muzik. Lepas tu keluar pula depan tu ada gambar dan sebagainya. Bukan kita je terganggu, orang lain mengganggu. Cuba bayangkan apa hukum dia. Kita nak turun tutup. Nak tutup bawah tak boleh. Maka dia ada kaedah dia. Kalau kita letak dalam poket, bolehlah ke dalam poket nak tutup kan. Ataupun lebih senang kalau kita ni datang dengan kereta tu, tinggal dalam kereta lah. Kalau benda tersebut selamat, kalau tak selamat, pandai-pandailah kita jaga. Jangan sampai mengganggu orang lain. Kesilapan dalam perkara membatalkan solat, jahil dengan perkara membatalkan solat, rasa ini tak sempat. Cuma kena tengok perkara-perkara yang membatalkan solat secara tak langsung. Saya dah sebut dah tadi. Perkara-perkara yang membatalkan solat, dalam ketika mana kita solat, apa perkara yang boleh dan tak boleh, secara tak langsung kita dah sebutlah. Jaga pergerakan. Pergerakan dalam solat tu jaga-jagalah. Pergerakan dalam solat ni kalau boleh tak nak bergerak lah. Sebagaimana kita tengah duduk dalam barisan yang di hadapan kita adalah Major General ataupun General itu sendiri. Dia panggil apa? Apa ni? Dia panggil, saya tak pandai juga. Yang dia cek barisan tu, perbarisan tu kan. Tegaknya kita. Tak garu, katal macam mana pun. Kadang-kadang pening macam tu, tentera tu jatuh macam tu. Kerana apa? Kerana taat. Maka kalau kita ni, kalau terasa gatal sedikit, terganggu sedikit, tahanlah. Kadang-kadang kita tak perasan benda tersebut. Kenapa? Kerana kita terlalu khusyuk. Maka pergerakan dalam sembahyang tu kena jaga. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk perkongsian pada malam ini, dan rasanya malam terakhir. Macam mana nak tutup? Ustaz, sedikit sebelum buka sesi soal jawab, mungkin Ustaz boleh bagi sedikit peringatan tentang orang yang malas berdoa selepas solat fardu, Ustaz. Baik. Seorang sahabat datang Nabi, jumpa Nabi SAW. Saya lupa dengan Sayyidina Jabir atau Sayyidina Muaz. Dia kata, ayud doa'i asma' ya Rasulullah. Manakah doa yang paling didengari Rasulullah? Maksudnya doa yang menghampiri kepada senang untuk diistijabah, yang dimakbulkan. Maka Nabi kata doa selepas daripada solat al-mafruḍah ataupun solat maktubah. Iaitu selepas daripada solat fardu. Satu.
Jadi lepas daripada solat fardu ini antara ruang yang Allah Ta'ala makbulkan doa. Jangan persoalkan, Ustaz, saya dah doa, tak makbul pun. Jangan persoal kerja Allah. Kerja kita meminta. Kan? Sebab tu meminta jangan sampai memaksa. Meminta dengan orang jangan sampai memaksa. Minta tolong dengan orang. Tapi kita bukan minta tolong, kita paksa ditolong. Itu tak kena cara. Kita meminta dengan Allah, dengan bahasanya berdoa, bukan kita memaksa Allah. Ya Allah, aku nak benda ni, ya Allah. Tolong ya Allah, segerakanlah. Ya Allah, aku banyak kali dah minta. Sebab apa kamu tak bagi-bagi ya Allah? Kan? Kita macam mempersoalkan Allah. Tapi kalau kita mempersoalkan ya Allah, disebabkan aku ada masalah, maka ya Allah tolong buka lah. Mungkin kerana masalah atau dosa aku penyebab itu, buka ya Allah. Supaya permintaan aku ni kamu makbulkan. Kan? Maka meminta jangan sampai memaksa. Satu, itu hadis Nabi. Yang mana tempat yang afdal adalah setelah daripada solat fardu. Yang kedua, Allah SWT sebut dalam Quran, Udu'uni astajib lakum. Ini secara umum lah. Udu'uni astajib lakum. Tengok dalam Quran. Mohonlah dengan aku, maka aku akan perkenankan. Maka selepas daripada ayat itu, Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala kata, mintalah dengan aku akan perkenankan. Tapi lepas daripada cerita berkaitan doa tu, Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan golongan orang takabur. Maka di sini ulama mengatakan bahawa salah satu daripada orang yang ada sifat takabur, sombong. Sombong dengan siapa ni? Sombong dengan Allah. Adalah dia tidak berdoa dan tidak meminta dengan Allah Ta'ala. Allah, aku redha lah apa kamu nak bagi-bagilah Allah. Nabi minta tak Nabi? Sedangkan sebaik-baik manusia, kekasih Allah pun meminta. Ketika dalam perang Badar, sampaikan Abu Bakar kata, ya Rasulullah, cukuplah Rasulullah. Terlalu banyak lama sangat kamu minta. Nabi pun berdoa tak berhenti. Nabi pun meminta, takkanlah kita tak meminta. Jadi lepas daripada solat, berdoalah. Sama ada berdoa itu secara berjemaah, mengaminkan apa yang dibaca oleh imam, atau berdoa dengan secara sendirian, tidak ada masalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Bila itu kerja Allah, bukan kerja kita. Allahu'alam. Baik Ustaz, untuk sesi soal jawab malam ni insyaAllah saya baca yang di chat room. Yang pertama daripada Puan Nur Azwar Ibrahim, mana lebih afdal solat duduk atas kerusi atau duduk atas pantai? Dalam hadis Nabi SAW disebut buat kaedah Qaedah ni duduk. Duduk ni umum lah. Sekarang saya duduk di bawah kan. Saya tak duduk atas kursi sekarang ni, saya duduk bawah. Duduk bersila. Duduk tawarruk. Istilah duduk ni adalah meletakkan papan punggung kita di atas tempat yang menampung. Sama ada lantai, kerusi, mungkin yang ada duduk atas kursi, itu pun duduk juga. Disebabkan Nabi menggunakan istilah yang macam itu, menggunakan istilah yang seumpama macam itu, maka menjadi khilaf di sisi para ulama. Maka manakah yang paling afdal sekali? Ada ulama mengatakan duduk yang afdal kalau sekiranya kita tak boleh dalam keadaan qiyam adalah duduk iftirash. Duduk iftirash. Apa duduk iftirash? Duduk antara dua sujud ataupun duduk ketika mana tahiyat awal. Dan kalau tak boleh, duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Kalau tak boleh, duduk dalam keadaan bersila. Kalau tak boleh, duduk di atas kursi. Jadi ini kita tak kata, maka kena duduk bawah lah. Tak juga. Sebab masih lagi khilaf ulama berdasarkan kepada realiti keadaan masing-masing. Tapi kalau kita rasa kita boleh duduk dalam keadaan duduk di bawah, maka duduk di bawah. Supaya apa? Supaya ingat tak saya sebut tadi, khilaf. Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan seafdal ibadat adalah qiyam. Yang kedua adalah sujud. Jadi bila mana kita tak boleh buat satu, sekurangnya ada yang satu lagi kita buat. Jadi ada pendapat mengatakan umum, tak ada yang afdalnya. Yang ni boleh, yang ni boleh. Masa duduk atas kursi pun tak ada masalah. Maka jangan bergaduh. Yang penting tengok atas kemampuan kita, kita ambil yang sesempurna mungkin yang kita mampu buat. Allahu'alam. Alhamdulillah. Soalan seterusnya Ustaz daripada Puan Dayang Nurshida. Kalau qada subuh wajib tak baca doa qunut? Saya ada terbaca jika qada subuh tak wajib baca doa qunut. Baik. Kalau kita sembahyang subuh secara bukan qada, secara tunai, adaan lillahi ta'ala, kunut pun tak wajib. Dalam mazhab Syafi'i kunut tak wajib, tetapi dia termasuk dalam sunat ab'ad. Jadi kalau kita sembahyang subuh pagi esok, kita tak baca kunut, sembahyang kita sah.
Tetapi afdal kita baca kunut. Maka macam mana dengan sembahyang yang qada? Sembahyang tunai kita tak sunat, kita tak wajib, tapi baca tu sunat afdal. Kalau kita tinggalkan, terlupa atau sengaja, sunat untuk kita sujud sahwi. Macam mana dengan qada? Sama juga. Kalau sembahyang qada, sunat untuk baca. Kalau tak baca, tak ada masalah. Tapi kalau kita tinggalkan atau tertinggal, sunat untuk kita sujud sahwi. Baik, rasanya jelas. Satu lagi Ustaz, daripada Puan Hashimah. Ini ada sahabat yang bertanya, solat tak boleh bergerak seperti terhuyung hayang macam tu. Bagaimana kalau ada orang yang selalu bila bangun dari rukuk, selalu macam nak ke belakang? Baik. Saya pernah sebut dalam daurah yang kedua ataupun yang pertama, saya menggunakan istilah pergerakan dalam solat. Kan? Pergerakan dalam solat. Maksudnya pergerakan dalam solat yang melibatkan itu pergerakan solat. Pergerakan dalam solat. Baik, bila mana kita gerak, kerana itu memang pergerakan dalam solat, maka tak ada masalah. Tetapi kalau macam mana kita bergerak disebabkan pergerakan itu bukan pergerakan yang luar solat. Banyaklah, maka kena tengok. Maka kalau sekiranya kita sengaja dengan 3 kali berturut-turut, maka batal dalam mazhab Syafi'i. Tapi macam mana pergerakan tersebut adalah pergerakan yang bukan dalam sengaja kita. Salah satunya bukan sengaja, kenapa? Contohnya apa dia? Salah satunya masa kita bersin. Perasan tak? Masa kita bersin, tubuh kita bergerak, kepala kita bergerak. Kan? Pergerakan tangan kita tutup, bergerak dengan tubuh kita, bergerak dengan kepala kita, itu bukan kawalan. Refleks dia panggil. Pergerakan itu bukan dalam kawalan kita, maka pada masa tersebut kata ulama tidak membatalkan solat. Maka kalaulah ketika mana kita bangun, kita nak terjatuh ke belakang tu kan, nak terjatuh tu, adakah disebabkan kita buat? Tak, kerana luar kawalan kita. Kan? Terjatuh. Perkataan terjatuh tu maksud bukan kawalan kita. Maka pada masa nak terjatuh, kita pun letak tangan kat belakang. Kita tahan awal-awal, maka pada masa tersebut tak jatuh, tak apalah. Bangun sebagaimana biasa. Sebab dia bukan pergerakan yang mana boleh menyebabkan batal sembahyang, sebab dia bukan dalam kawalan kita. InsyaAllah. Baik, soalan seterusnya Ustaz daripada Puan Salmah Taib. Ni masalah juga ni. Makmum terbangun lebih awal dari imam waktu sujud. Apa harus makmum tu buat? Okey. Mendahului satu rukun fi'li daripada imam, hukumnya makruh. Mendahului dua rukun daripada imam, dua rukun fi'li daripada imam dengan secara sengaja, hukumnya haram. Mendahului satu adalah makruh. Mendahului dua, haram. Jadi kalau sekiranya kita Allahu Akbar, ingatkan imam dah angkat kepala, rupanya imam tak angkat lagi. Baik, pada masa tersebut sembahyang kita tak batal, masih lagi sah. Cuma kita nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Kita ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita kembali sujud. Sebab apa? Sebab kita tersilap. Kita kan masih ikut imam. Kita tak boleh mendahului imam, kembali pada sujud. Kita menambah rukun. Tak, kita tak menambah rukun sebab kita tersengaja, kata ulama. Maka kita sujud. Kembali sujud, kenapa? Sebab kita masih lagi dalam bersama dengan imam dan kita tak ada niat mufarakah. Maksudnya keluar daripada imam pun. Masa kita kembali kepada imam sebab kesilapan kita tadi. Ataupun dengan cara kita kekal duduk dalam keadaan duduk tahiyat ataupun duduk antara dua sujud tadi tu. Tak payah turun, tunggu je kat situ. Tak apa. Dibolehkan. Sebenarnya tak batal. Masya Allah, saya pun dapat ilmu ni. Sebab pernah Ustaz, tambah kalau berjemaah yang wanita, kadang-kadang suara tak dengar. Nak terangkat kepala tapi saya kembali sebab tu. Okey, mengaku. Okey, dari Puan Jamilah Sulaiman, Ustaz boleh terangkan kedudukan kerusi sewaktu solat jemaah. Soalan kedua, batal ke tak solat kita sewaktu tahiyat akhir? Tangan kiri letak di lantai bagi menampung badan kuartir tumbang bagi yang tak mampu. Baik. Kedudukan kerusi, kalau sekiranya solat secara berjemaah, yang pertama saya ingat seorang daripada guru kami mengatakan bahawa sebaiknya kalau kamu sembahyang di atas kerusi, maka kamu carilah di hujung jemaah tersebut. Jangan kamu di tengah-tengah. Sebab apa? Takut nanti ada masalah. Maksudnya kalau kita dah tahu dah, contoh kita kata saf yang pertama, kita ambil yang hujung sekali. Sebab apa? Sebab di situ kedudukan kita mungkin tidak akan mengganggu jemaah kanan dan kiri. Sebab tepi kita dah ada satu dinding. Baik satu. Yang kedua,
kaki kerusi belakang tersebut adalah di atas barisan ataupun di atas line soft yang belakang itu. Maksudnya bukan masuk kepada tempat orang nak sujud belakang. Sekiranya kalau kita sembahyang berjemaah yang secara adat kita tahu memang akan ada jemaah datang belakang. Jadi kalau kita letak ke belakang, kita nak ambil supaya kalau kita berdiri, kaki kita di atas betul-betul soft, jadi kursi tu kena duduk belakang daripada soft kan. Jadi bermaksud kursi tu makan ruang bagi soft belakang. Jadi kalau belakang orang datang tu dia tak dapat penuhi lah. Sebab apa? Sebab cara kita letak kursi. Maka diletakkan antaranya fatwa mengatakan bahawa sembahyang berjemaah bagi orang yang berkursi, kerusi itu kaki kerusi belakang angkat, jangan ganggu orang yang belakang tu. Soft belakang. Maksudnya dia di hujung daripada soft. Maksud kalau kita berdiri, nampak kita berdiri di hadapan daripada orang. Okey, itu dalam berjemaah yang kalau kita rasa memang belakang tu secara adat orang ada. Tapi kalau kebiasaan memang kita tahu tak ada orang pun, maka kita samakan kedudukan kaki kita dengan kedudukan soft-soft orang lain. Okey, satu. Yang kedua, masa kita bangkit, tangan kita yang sebelah kiri tahan sebab kita duduk dalam tahiyat akhir kan, duduk tawarruk, maka kita tahan takut apa? Takut dia jatuh atau kerana sakit dan sebagainya. Okey, tak ada masalah, boleh. Boleh sebab apa? Sebab kita dalam keadaan sakit, maka kita tahan je lah. Sama ada mula-mula bangkit tadi tu, kita bangkit sebab kita tahu kita tak mampu, kita tahan dahulu, barulah kita angkat tangan letak atas perut. Ataupun sepanjang masa duduk kat situ, sebab apa? Sebab kita tak mampu, dibolehkan, sembahyang sah. Cuma jaga pergerakan, jangan bergerak tak tentu hala lah. Kan? Okey, baik Ustaz. Daripada Puan Hawa, Ustaz, kalau kita terjawab orang panggil kita dalam solat, batal tak? Ni macam soalan yang minggu lepas yang melatah kan. Ada orang melatah tu. Tiba-tiba tengah solat, mak, ya. Terjawab pula ya tu kan. Baik, kalau jawapan yang percakapan yang tak disengajakan, yang tak lebih daripada 6 patah perkataan, kata ulama tidak ada masalah. Yang memang kita tak bukan memang kita nak jawab pun, memang tak sengaja jawab kan. Bismillahirrahmanirrahim. Mak, ya. Terlupa kan. Terjawab tadi tu bukan kerana kita sengaja kan. Maka dengan lafaz yang pendek itu ulama kata dibenarkan. Ini berdasarkan hadis Nabi lah. Berdasarkan hadis Nabi, Nabi lepas daripada solat tak cukup. Nabi sembahyang zuhur kata silap, yang sembahyang 4 rakaat, Nabi sembahyang 2. Lepas Nabi salam, seorang sahabat nama Zul Yadain kalau tak silap gelarannya, dia kata, aqasarta am nasita ya Rasulullah. Adakah Nabi qasar ataupun Nabi lupa? Jadi perkataan aqasarta am nasita itu ada 6 patah perkataan. Maka Nabi tanya sahabat, ya ke? Ya. Masuk sahabat lain mengiyakan, maka Nabi bangkit, tambah lagi 2 rakaat. Di sini ada perbahasan panjang lah. Tapi sekiranya kalau sekiranya tak sengaja tak apa. Kan? Maknanya Ustaz memang tetap tak payah berhenti solat juga sebab kita tak sengaja. Ya, teruskan. Tapi tak boleh lah kalau disengajakan, tak boleh. Kalau tak sengaja dengan lafaz yang pendek, dibolehkan. Baik, faham. Soalan dari Puan Anisah. Ustaz, kalau kita masbuk dan masuk solat ketika imam berada dalam rakaat kedua, apakah duduk kita semasa imam duduk tahiyat akhir? Nak duduk iftirash atau tawarruk? Dia masbuk solat ketika rakaat kedua Ustaz. Masa imam duduk tahiyat akhir, dia nak duduk iftirash ataupun tawarruk? Oh, ya. Bermaksud dia adalah masbuk, jadi dia adalah rakaat yang kedua, imam adalah rakaat yang keempat, sebagai contoh macam itulah. Jadi dia masuk lepas daripada imam salam, dia kena bangun lagi untuk tambah dengan rakaat tersebut, sama 1 ataupun 2 lah. Baik, maka kedudukan dia macam mana? Kedudukan dia adalah sebagaimana kedudukan iftirash, bukan duduk tawarruk. Sebab dia bukan baca tahiyat akhir, dan bukan kedudukan dia kedudukan tahiyat akhir. Tapi dia duduk tu sebab apa? Dia duduk sebab dia adalah makmum dan dia meraihkan kedudukan dia imam, kedudukan imam, dan dia masih lagi terikat dengan imam pada masa tersebut. Duduk iftirash. Okey. Ustaz, tambah soalan boleh Ustaz? Soalan saya tu, dia kena baca tahiyat awal saja ke Ustaz? Untuk masa imam dah baca tahiyat akhir tu, so kita duduk iftirash dan kita hanya baca tahiyat awal saja. Kan? Baik. Betul tak? Ada pendapat yang mengatakan kita boleh baca panjang sampai habis sebagaimana bacaan imam. Atas dasar apa? Atas dasar kita meraihkan kedudukan imam tersebut.
kedudukan imam adalah bacaan tahiyat akhir, maka kita dibolehkan bacaan tahiyat akhir. Satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan kita sampai bacaan kepada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai situ. Ada pendapat ketiga mengatakan sampai Allahumma salli ala Muhammad. Boleh sampai situ, bermasuk sampai kepada sekurang-kurang itu bacaan tahiyat sampai kepada Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kalau kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh tak? Boleh, ada pendapat juga. Kalau baca sampai tahiyat akhir, ada juga. Ada ulama mengatakan sebab kita meraihkan. Okey, Terima Ustaz. kasih, Ustaz. Seterusnya daripada Puan Idayu. Assalamualaikum Ustaz. Dalam tahiyat awal kalau kita lupa terlebih baca, adakah kena ganti dengan sujud sahwi? Baik. Dalam mazhab Syafi'i, terlebih bacaan ataupun tertukar tempat bacaan tak disunatkan untuk sujud sahwi. Bangun duduk tahiyat awal, pergi baca suratul Fatihah sampai habis waladdallin amin. Baca Fatihah pada tahiyat awal kan? Sebab lalai pada masa tersebut, baru kita pun baca tahiyat awal. Adakah kita kena sujud sahwi? Tak. Itu dipanggil tertukar tempat bacaan rukun tadi tu, rukun qauli. Maka pada masa tersebut tak perlu sujud sahwi kan? Tertukar tu maksudnya kita kena ulang balik lah. Maksudnya pada qiyam tadi tu kita pergi baca tahiyat, tapi kita tersilap lah tadi. Maksud kita bacalah Fatihah kan? Ataupun kalau kita baca lebih, tahiyat awal kita baca lebih sampai kepada tahiyat akhir. Dalam mazhab Syafi'i tak disunatkan untuk sujud sahwi. Yang sunat sujud sahwi melibatkan kepada rukun fi'li. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal kena sujud sahwi. Tersalah pada rukun fi'li ataupun rukun qauli. Ambil mazhab kita lah, melibatkan rukun fi'li saja. Okey, dari Puan Ana Aminah. Salam Ustaz, kalau tekak kita rasa gatal, boleh tak kita berdehem? Dan satu lagi, kalau duduk tahiyat akhir, kita kena tegakkan ibu jari kaki, tapi saya tak dapat tahan lama. Rasa sakit, sah ke solat saya? Baik. Isu berdehem ini tak boleh, sama ada berdehem ataupun batuk. Maksudnya sesuatu yang keluar daripada mulut kita, lafaz yang keluar daripada mulut kita, tak boleh kita keluarkan dengan cara ada maksud yang difahami. Maksud yang difahami. Kalau kita berdehem, ada tak maksud difahami? Cara bahasanya tidak difahami. Tetapi secara adatnya ada bukan difahami. Cara macam mana? Contoh kalau anak kat depan tu kan. Contoh kalau anak kita tak semayang ni. Anak tu main depan tu, dia ada main barang kita, dia main telefon kita. Kita buat maksud isyarat, difahami kan? Maksud ada dimaksud kat situ. Maksud yang berbentuk isyarat. Maksud kalau kita berdehem dengan ada maksud yang difahami, kata ulama, kalau dengan sengaja boleh membatalkan. Maka elakkan berdehem kalau sekiranya tidak ada keperluan. Dibolehkan berdehem kalau sekiranya kita tersekat pada bacaan. Khusus pada bacaan rukun qauli. Allahu Akbar, tak boleh. Tak apalah, kita tak takbir lagi. Tak ada masalah. Yang biasa timbul masalah ketika mana baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, tak keluar. Lekat betul lah kat situ. Kita tekan sedikit dengan cara yang kalau boleh tidak mengeluarkan suara. Tekan dahulu. Kalau tak boleh baru ditekankan kuat sedikit. Sebab apa? Sebab memang suara tak keluar langsung. Maka dibolehkan pada masa tersebut kerana kita membaca rukun qauli. Tetapi kalau kita bacaan surah selepas itu, ulama kata elakkan sebab ada khilaf ulama. Tapi kalau kita imam berdehem sedikit pada bacaan selepas daripada Fatihah, dibenarkan sebab apa? Dia dikuatkan bacaan dia dan berdehem tersebut tidak memberi maksud yang difahami. Yang kedua, ketika mana kita duduk tahiyat akhir. Sebab tu saya sebut, bila mana kita mendirikan kaki kanan kita tadi tu, kalau boleh kita train dan kita latih biar betul-betul kita boleh tahan ketika mana kita sembahyang sendirian dahulu. Kalau sembahyang berjemaah, kena hati-hatilah. Sebab kalau kita tak biasa, kadang-kadang dia krem kaki tu. Kalau krem tu macam mana nak buat tuan-tuan? Payah tu nak lipat tu. Sebelah kanan ada jemaah, sebelah kiri pun ada jemaah. Habislah sembahyang kita kan. Tak tahu nak macam mana. Kita niat mufarakah, bagi salam awal-awal, tak apalah. Kalau kita tahu cara buat. Tapi kalau boleh, kalau kita tahu kita ni masih dalam proses macam tu dan kita tak tahan, tak apa, tak dirikan flat. Maksudnya straightkan kaki kita. Ketika mana kita duduk dalam tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Tapi kalau kita sembahyang sendirian, kita boleh cover kan. Kalau kita rasa tak sakit, kita boleh jatuhkan, tak ada masalah. Atau kita boleh bangun atau kita boleh bagi salam. Benda sunat
benda sunat jangan sampai dia jadi kepada kedudukan wajib. Tapi benda sunat dia menyempurnakan kepada ibadat itu. Baik. Wah, daripada Nurul Syikin, Ustaz, kalau nak sujud, tiba-tiba kucing datang duduk atas sejadah. Macam mana ya? Kalau kucing duduk tengah-tengah sejadah, perlu sujud ke tepi ke kiri atau kanan? Dia mengelak lah kan, jangan sujud atas dia. Jadi kalau duduk di kat situ, kita sujudlah sebelah tu. Macam sama juga kan. Kita sembahyang, anak datang. Budak ni dah tahu apa kan. Umur setahun lebih kan. Dia memang berangkat-angkat duduk depan kita. Budak ni dia tahu ada depan mak ayah, settle lah, tak ada masalah. Caranya macam mana? Kita ketepikan sedikit. Jangan sujud atas dia lah. Atau kita ke depan kan. Atau kita boleh undur, kita undurkan sedikit. Jangan sujud atas dia tu. Okey, daripada Puan Aisyah. Kalau kerusi tu tinggi, tapak kaki kita terpaksa berjengkit, tak apa ke Ustaz? Puan ni bagi salam ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Dia tanya kalau kerusi tu tinggi, tapak kaki tu kita terpaksa berjengkit, tak apa ke Ustaz? Tu masalah sikit tu sebab kita pergerakan tu. Saya boleh bayangkan kalau kursi tu tinggi, macam mana puan nak duduk nanti? Sebab masa kita takbir, kita qiyam kan? Kita duduk qiyam, lepas tu baru kita duduk. Contoh kalau keadaan macam tu. Kan? Jadi nak duduk tu, pergerakan tu kena jaga. Takut dada tu terpaling daripada kiblat. Satu keadaan. Ataupun keadaan yang kedua, memang puan duduk atas kerusi yang memang dah tinggi. Takbir dalam keadaan duduk. Sebab tu puan memang tak boleh dalam keadaan berdiri. Masuk tergantung-gantung kat situ. Boleh ke? Itu maksud dia kan? Baik, sekarang bila mana kita sembahyang, kita mesti duduk, maksudnya kedudukan kita tu jangan terapung. Kedudukan kita jangan terapung. Saya bagi gambaran macam ni. Kan? Maksudnya kita duduk di atas satu tempat yang tempat tersebut tubuh kita menyentuh kepada bumi. Istilah bumi itu adalah tempat yang kita sujud lah, lantai ke kan, ataupun tanah ke kan. Itu istilah bumi. Jadi kalau kita sembahyang dengan satu kaki lagi angkat, boleh tak? Boleh. Tapi kalau kita berdiri, kita pegang tali, maksudnya kaki kita agak-agak disentuh-sentuh je macam tu. Tak sah sembahyang. Jadi apa keperluan dengan kerusi itu adalah tinggi. Kalau kerusi itu tinggi dan memang disebabkan, minta maaf, mungkin disebabkan kita tu rendah dan tak ada apa ni alternatif lain, itu lain cerita. Tapi kalau sekiranya ada alternatif lain, pastikan kaki kita, tubuh kita menyentuh kepada bumi. Wallahualam. Okey, dari Puan Linda, kita melakukan pergerakan lebih dari 3 kali dalam solat tetapi tidak berturut-turut. Adakah solat kita batal? Tak. Yang membatalkan adalah 3 kali berturut-turut. Contoh macam ni, tengah sembahyang qiyam macam ni. Saya tunjuk contoh. Saya tengah qiyam, saya gatal kat bahu. Saya pun gerak tangan, saya berhenti, saya garu-garu. Saya pun turun balik. Lepas tu saya gatal, saya garu, saya gerak balik. Maksudnya, pergerakan itu banyak. Tapi bukan berturut-turut 3 kali sah sembahyang kita. Yang tak boleh, 3 kali berturut-turut. Yang itu batal. Okey, soalan seterusnya dari Puan Linda. Kalau sedang berdoa dalam sujud tersebut perkataan Ya Allah, tapi sebutan tersebut tidaklah jelas kedengaran, adakah solat batal? Dalam sembahyang, Nabi kata ada 3, iaitu bacaan Quran, zikir dan doa. Sebutan Allah itu termasuk daripada zikir. Tidak ada masalah. Okey, dari Puan Jamilah Sulaiman, Ustaz, jika kita kerap batuk apabila kita baca Al-Fatihah, boleh ke kita tak keluarkan suara bagi mengelakkan batuk? Tak boleh. Memang kita kena keluarkan suara. Sebab apa? Sebab itu syarat bagi rukun qauli. Maksudnya jangan ditekankan. Jangan ditekankan. Mengikut kadar kemampuan kita. Sebab syarat dia memang kena keluarkan. Yang tak boleh keluarkan suara, minta maaf saya sebut, itu adalah bagi orang yang OKU daripada sudut percakapan. Maksud memang orang yang bisu, memang dia memang tak keluarkan suara. Suara dia memang tak keluar secara adatnya, walaupun boleh keluarkan. Setengah-setengah tu ada. Tapi bagi kita kerana batuk saja, yang kalau kita baca batuk, mungkin kita boleh baca dengan cara perlahan sedikit. Tapi mesti keluarkan sedikit suara. Boleh. Okey, dari Puan Hawa, Ustaz, minta maaf dah curi masa lebih 10-7 minit dah sekarang, Ustaz. Ada lagi beberapa soalan dengan yang mengangkat tangan ni. Okey, bolehkah solat tahiyatul masjid secara duduk? Boleh, tidak ada masalah. Sembahyang berjemaah, sembahyang
sembahyang fardu wajib dalam keadaan berdiri. Wajib dalam keadaan berdiri. Kalau sekiranya kita mampu, tak boleh baru dalam keadaan duduk. Sembahyang sunat boleh dalam keadaan duduk, kan? Walaupun kita mampu. Lepas daripada habis sembahyang isyak, nak sembahyang sunat ba'diyah isyak, nak sembahyang duduk je, tak ada masalah. Okey, sebelum saya pada Puan Zuraidah. Lagi Ustaz, sila minta maaf. Kalau sembahyang duduk untuk sembahyang sunat ni, pahala dia separuh. Maksudnya separuh kenapa? Kerana kita mampu buat berdiri tapi kita sembahyang dalam keadaan duduk, maka dalam hadis sebut kita dapat pahalanya adalah separuh. Tapi tak apalah, alhamdulillah waktunya masih buat. Baik, sebelum pada Puan Zuraidah, Cik Ha dulu tadi. Sila Cik Ha, nak tanya apa Cik Ha? Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya sikit dah kitanya dah lupa baca kunut. Subuh. Lepas tu kita salam dah, bagi salam. Lepas tu nak sujud sahwi semula, boleh ke? Baik, mana-mana kesalahan dalam solat yang mana disunatkan untuk sujud sahwi, terlupa baca tahiyat awal, terlupa rakaat ataupun terlupa untuk baca kunut, kita niat nak sujud sahwi, kan? Jadi kita pun baca tahiyat akhir. Lepas daripada tahiyat akhir, kita terus bagi salam. Lepas bagi salam, kita teringat, nak sujud sahwi tadi. Boleh kita masuk balik dalam solat dengan cara macam mana? Kalau kita dah habis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mungkin dah tengok sempat zikir sikit-sikit, Astagfirullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ingat, tadi nak sujud sahwi. Boleh masuk balik. Dengan tempoh yang cepat, yang tak lama, kita masuk balik dalam solat. Seumpama kita duduk dalam keadaan tahiyat, kembalikan tangan kita duduk sebagaimana tahiyat, kita pun turun kepada sujud. Sujud sahwi. Dua kali sujud kan. Sujud pertama, lepas tu bangkit. Sujud yang kedua, lepas tu kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau tempohnya dah lama dah, sampai dah baca ayat kursi, dah bergerak sana, bergerak sini, tak payah. Tak apa. Sebab benda tersebut sunat. Okey, sila Puan Zuraidah Karim. Terima kasih Ustaz. Puan Zuraidah boleh on mic tanya soalan pada Ustaz. Silakan. Maaf saya tertekan. Okey, Puan Ratiah Abdullah. Silakan Puan. Saya tak ada soalan. Oh, angkat tangan. Okey, Bunda Wan. Silakan Bunda. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tadi masa tahiyat awal kan kita setakat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi ada juga kita dipahamkan kita boleh baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Betul ke Ustaz? Baik. Untuk tahiyat awal, disunatkan kita sampai kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai situ saja. Itu bagi mazhab Syafi'i kita. Baik. Boleh tak kalau kita menambah dengan lafaz yang lain? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim, kan? Boleh tak? Ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan tak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ulama yang mengatakan tak boleh sebab apa? Sebab lafaz tersebut adalah lafaz direct tahiyat daripada Rasulullah. Maka Nabi ajar macam ni. Selawatnya setakat macam tu, lepas tu selawat kepada Nabi pun setakat macam tu saja. Kan? Jadi cara yang paling selamat sekali kita mengikut lafaz yang disebut dalam hadis Nabi SAW, dan lafaz tersebut kalau sekiranya jelas macam tu Nabi sebut, maka kita ambil itu. Itu jalan paling selamat lah. Okey, Ustaz, saya kira ni yang terakhir dekat chat room dari Puan Hayati Muhammad Aris. Duduk iftirash atau tawaruk jika sunat dalam keadaan duduk. Kalau duduk dalam keadaan, kalau sembahyang sunat, kita sembahyang dalam keadaan duduk dalam keadaan iftirash lah. Kenapa? Kerana bila mana kita duduk dalam keadaan iftirash, pergerakan daripada satu rukun kepada satu rukun lebih senang. Baik, bila mana kita nak rukuk kan, kita rukuk tersebut, dia tak rasa, kan kalau kita duduk tawaruk dia lain sikit. Lebih-lebih lagi kalau kita nak turun kepada sujud, kaki kita tengah berlipat, kita nak luruskan ke belakang, jadi dia boleh, tak ada masalah, tetapi lebih senang dalam keadaan duduk iftirash. Sebab tu kita sunat duduk dalam keadaan iftirash.
kalau kita duduk dalam kita sebenarnya ada duduk sebagai sunat tadi. Maka kalau sekiranya kita nak sujud sahwi. Kalau kita nak sujud sahwi, contoh kan, kita terlupa baca kunut. Kita terlupa baca kunut, maka kita nak sujud sahwi. Kalau nak sujud sahwi, kita duduk dalam keadaan iftirash ketika mana baca tahiyat akhir tersebut. Kenapa? Yang pertama, kerana dia memudahkan kita untuk turun kepada sujud. Satu. Yang kedua, dia akan mengingatkan kepada kita bahawa kita akan sujud sahwi. Sebab kalau kita duduk dalam keadaan tawarruk, maksudnya itu adalah dikira sebagai selesai. Ini mengikut daripada mazhab Syafi'i. Kan? Allah. Baik, Alhamdulillah. Ustaz, masih boleh ke nak jawab? Ramai yang mengangkat tangan pula dah. Keselambungan tadi sekejap Ustaz, yang saya tanya tadi belum saya jelas. Belum dapat penjelasan yang betul bagi saya lah. Allahumma salli tahiyat awal tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita berhenti kat situ je Ustaz. Tak payah sambung wa ala ali Muhammad ataupun Allahumma salli wa sallim. Yang tu untuk tahiyat awal kawan. Ya, tahiyat awal. Tahiyat awal. Ya. Jadi kita berhenti kat situ je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya-Allah. Ya, kalau yang selama ni kita duduk sambung-sambung tu Ustaz. Tak apa, tak ada masalah. Sembahyang masih lagi sah. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kaedahnya untuk tahiyat awal sampai situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ. Ustaz, boleh saya sambung sikit ke Ustaz daripada soalan Puan Wan tadi. Betul ke kalau kita baca selawat ke atas keluarga Nabi itu di tahiyat awal tu hukumnya makruh? Ya. Mengikut mazhab Syafi'i, kalau dibaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad itu wa ala ali Muhammad, pendapat dalam mazhab Syafi'i adalah makruh. Makruh tersebut dia tidak menyebabkan sembahyang kita batal, tapi perbuatan kita itu sepatutnya kita tak buat macam tu. Sebab tu sunatnya sampai kepada selawat kepada Nabi saja. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik, Puan Wan Teh Ida. Ada soalan ke? Atau tertekan? Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz cakap kan, kalau kita masbuk, lepas tu imam dah bagi salam, kita dah takbir kan, kita dah kat takbir, lepas tu kita nak terus sambung niat kita, nak terus sembahyang tu dengan niat kita ikut imam ataupun kita buat tukar niat kita? Kalau kita takbir Allahu Akbar, dalam takbir tu kita dah niat dah. Kita niat apa? Tajabu salat maghrib, mengikut imam kan, 3 rakaat mengikut imam. Termasuk masa takbir tu kita niat dah ikut imam. Tapi habis dia takbir, Allahu Akbar, imam pun bagi salam kan. Bila mana imam bagi salam, maka pada masa tersebut kita jangan duduk. Niat tak perlu ubah, teruskan sebagaimana biasa. Sebab apa? Sebab dengan kita niat tadi itu menunjukkan bahawa kita dah masuk sembahyang berjemaah. Maka di sini kita berjemaah. Cuma tak sesempurna sebagaimana orang yang sembahyang berjemaah daripada awal. Tetapi kita dah dapat pahala atau fadilat berjemaah tadi. Maka jangan diubah apa-apa niat. Teruskan sembahyang sebagaimana biasa. Kan? Terima kasih Ustaz. Okey, Alhamdulillah Ustaz. Satu lagi Ustaz, tak sampai pula sebab Puan Afah tanya ayuhan Nabi yuka tu 2 harakat atau 1 harakat. Ini yang penutup insya-Allah. Apa dia? Saya tak jelas, tak dengar. Ayuhan Nabi yuka tu 2 harakat atau 1 harakat? Ayuhan Nabi yuka. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu kan? Ya. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Baik, ayyuha kan alif hamzah, ya ha ada alif kan, nampak ada 2 harakat kat situ kan. Tetapi disebabkan kaedah bacaan dia bertemu dengan alif lam syamsiah, maka disambung terus. Maka dia tak jadilah yang panjang dia dulu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Sambung teruslah. Jadi tak panjanglah. Jangan baca ayyuhan nabi, tak ada. Maksudnya dia panjang sebab apa? Kaedah bacaan dia bertemu dengan alif lam syamsiah. Kaedah dia. Baik, rasanya jelas kot insya-Allah. Ustaz, kita tamat di sini malam ni Ustaz insya-Allah. InsyaAllah boleh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathira jazak pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi yang dengan izinnya telah menyempurnakan ketiga-tiga sisi daurah solat Gemanur Iman dengan baik sekali.
sebesar-besar penghargaan dan sebaik-baik ganjaran hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala atas semua perkongsian dan kebaikan Ustaz dalam menyampaikan ilmu. Juga tidak lupa kepada seluruh tim pengurusan dan para jemaah yang mengimarahkan daurah salat ini bermula dari sesi pertama hingga ke kemuncaknya pada malam ini. Begitu besar peringatan yang Al-Fadhil Ustaz kongsikan pada pembukaan daurah kita malam ini. Al-Baqarah ayat ke-45. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan peringatan-peringatan yang Engkau berikan melalui Al-Quran. Mudah-mudahan dengan ruang masa dan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan buat kita melalui daurah salat ini menjadi asbab hadirnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada diri dan dengan izinnya memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang sentiasa jadikan sabar dan salat itu sebagai penolong, yakni sandaran utama dalam kita membentuk diri sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha kembalikan segalanya kepada Allah sekalipun dalam kesulitan, ujian yang berat atau nikmat yang tidak terhitung. Teruslah berjalan dengan ilmu Al-Quran dan hadis sebagai pegangan. Mudah-mudahan dikurniakan nikmat khusyuk dalam ibadah salat yang kita kerjakan. Amin Allahumma amin ya Rabb. Sebelum saya melabuhkan tirai daurah pada malam ini, sedikit hibahan untuk kuliah pagi esok. InsyaAllah Taman Syurga Gemanur Iman akan dimulakan pada jam 7 pagi dengan alunan Asma'ul Husna dan diikuti dengan bacaan surah Yasin yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zain bin Junoh. Seperti biasa, para jemaah boleh rujuk jadual kuliah sepanjang hari esok di grup WhatsApp atau melalui laman Facebook Gemanur Iman, insyaAllah. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang daurah ini berlangsung, saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gemanur Iman memohon jutaan kemaafan. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, tiap hari mohonlah ampun dan berharaplah akan redanya. Dunia ini hanya sementara, rugilah diri yang merasa sebagai raja. Carilah ilmu selama masih bernyawa agar solatmu menjadi amal soleh yang diterima di sisinya. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup daurah salat ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'amin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbi ja'alna muqimis salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.